Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah pada malam ni seperti biasa, minggu kedua dan keempat, kita akan ambil berkenaan dengan kitab atau buku akidah Islam berdasarkan manhaj salaf. Baik. Jadi kali terakhir kita bincangkan, kita ambil berkenaan dengan pembawa ilmu tauhid, kita ambil itu. Kemudian kita ambil berkenaan faedah membaca ilmu tauhid. Dan kemudian kita ambil berkenaan matlamat, kenapa kita belajar ilmu tauhid. Yang kita kata ada 3, menggunakan daripada belenggu taklid dan usaha mencari kepada usaha mencari pendalilan. B, mempertahankan Islam akidahnya dengan cara membantah syubhah dan mengisbatkan kebenaran. C, membetulkan gambaran yang salah tentang Allah, alam juga kehidupan dan hubungan dengan yang lain. Baik. So hari ini kita akan masuk sambung berikutnya, kewajipan beriltizam dengan akidah yang sahih. Baik. Lah pasal kita kata dalam konteks masalah akidah ni, kepercayaan ni, kalau orang tu kata, kadang ada orang kata dia bebas untuk percaya apa saja. Itu hak dia nak percaya apa, tak boleh kita nak mestikan. Tapi kat sini ada kewajipan sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kena betulkan akidah kita? Kenapa akidah yang sahih itu yang mesti kita berpegang dengannya? Okey. Dia kata akidah yang sahih adalah akidah yang berasas kepada dalil dari kitab, dari Alkitab dan As-Sunnah. Itu akidah yang sahih. Orang Islam dikehendaki beriltizam dengannya kerana faktor-faktor berikut. Okey. Pertama, akidah yang sahih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka, itu dekat ahli kitab ni, diperintahkan kecuali untuk mereka mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, tulus kepadanya dalam agama, padanya beragama lurus, yang ini tidak mensyirikkan. Hunafa tu tafsiran dia adalah hanif, tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala sebut tentang Ibrahim kan, hanifan wa ma kana minal musyrikin, dia hanif, tidak pernah jadi seorang musyrik. So hanif ni maksud dia adalah tulus ataupun bersih daripada kesyirikan. Wa yuqimus salata, dan mereka dirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka tunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Maksudnya kalau ikut pada kepercayaan, ada orang dahulu ahli kitab, dia ada kepelbagaian macam-macam cambahan daripada apa yang asal diperintahkan. Maka Allah Ta'ala remind balik yang sebenar diperintah pada mereka ini saja. Ini yang diperintahkan ke atas mereka, bukan yang lain. Maka macam kita terangkan berkali-kali bahawa tajuk syirik itu adalah benda paling besar dibawa sebagai mesej bagi agama tauhid. Paling besar adalah masalah kesyirikan. Bukan kita menafikan masalah akhlak, bukan kita menafikan masalah dosa-dosa kecil dan sebagainya, atau masalah jiwa dan hati. Tapi kalau anda kata orang tu baik akhlak, tapi tauhid dia tak ada, tak guna. Tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Ini kalau kita lihat dalam kisah Ibnu Jud'an. Ini dalam hadis Bukhari Muslim, datang ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan seorang lelaki bernama Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ni sebelum daripada zaman Nabi SAW diutuskan sebagai seorang Rasul, bahkan ada yang kata sebelum Nabi lahir lagi, terkenal sebagai seorang yang baik. Hatta dihormati dia, Ibnu Jud'an ni, sampaikan dia dah mati pun perjanjian buat kat rumah dia. Kalau kita pernah dengar Halful Fudul, perjanjian Fudul yang orang-orang Mekah berjanji siapa kena tindas kita tolong, tak kira siapa saja. Perjanjian tersebut dibuat di rumah Abdullah Ibnu Jud'an ni.
Ibn Jud'an ni punya dihormati, dan mati pun orang buat mesyuarat kat rumah dia. Nak katakan kadang orang tu dihormati, nama dia masih dipakai. Itu nak tunjukkan dihormati. Tapi masalah dia bila ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan Ibn Jud'an, Nabi kata huwa finnar, dia dalam neraka. Lepas tu bila macam orang tak faham kenapa dalam neraka, Nabi kata apa? Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Dia tak pernah kata walau sekali pun, tak pernah terlintas pada mulut dia, walau sekali pun, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku pada hari pembalasan. Mana para ulama kata dia tak percaya kiamat je. Satu benda je. Lain semua dia percaya. Tu Allah menciptakan, buat baik, dapat kebajikan, dia percaya. Tapi masalah tak percaya hari pembalasan. Habis semua sekali, amal ibadat dia tak dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nampak benda tu nampak kecil, tapi benda tu macam mana? Pasal kita kata macam orang tu kata beriman dengan Muhammad. Soalan beriman dengan Musa boleh tak? Macam mana beriman dengan Musa? Kena percaya Musa tak? Ada orang kita kadang sampai saya jumpa sekali tu dekat Masjid Kota Damansara. Dia kata, Ustaz, saya rasa dalam Quran ni banyak sangat Israiliyat. Saya kata, kenapa? Sebab banyak kisah Musa. Saya kata, kenapa bang? Yelah Musa. Yang Musa paling banyak tau. Yang paling banyak disebut dalam Quran adalah Musa AS. Atau mengatasi Adam AS. Musa punya kisah banyak diulang. Jadi bila dia kata macam tu, saya pandang muka dia, ni masalah ni. Saya lupa sebenarnya tajuk Musa AS tu bila Allah cerita kepada Nabi SAW, dia ada iktibar. Dia menjadikan Nabi jadi sejuk hati. Bila tengok keadaan yang Musa kena, dia rasa dia kena sikit banding Musa kena. Musa kena lagi teruk banding dia kena. Baginda kena ujian daripada kaum baginda sendiri yang tak nak percaya. Yang Musa kena dah percaya. Kaum dia kata beriman dengan Musa, kaum buat sakiti Musa AS. Jadi kita ada kita kata apa, ada message, ada tujuan Allah ceritakan kisah Musa. Waktu Nabi SAW di akhir hayat baginda, kisah perang Hunain contohnya, ketika mana baginda mengagih-agihkan harta rampasan perang Hunain, tidak seperti biasa seorang lelaki bangun, "Hei Muhammad, berlaku adillah." Lepas tu Nabi Muhammad kata apa? Nabi kata, "Rahimallahu Musa." SWT belas kasihan pada Musa. "Laqad udhi akthara min hadha." Dia telah disakiti lagi teruk daripada aku kena ni. Seorang lelaki bangun kata, "Hei Muhammad, berlaku adillah." Musa kena lagi teruk, Nabi kata. Dari situ kita tahu kisah. Tapi masalahnya dalam masyarakat Islam kita ni, dia ada masalah tu, saya tak faham kenapa. Dia boleh keluar idea tu, jumpa bukan budak, orang tua. Saya rasa Israiliyat, dia kata. Habis abang kata apa? Quran dia dah kena. Saya rasa dah ada tangan-tangan Yahudi masuk dalam Quran. Astagfirullahalazim. Apa tak? Kadang-kadang benda macam ni pun simple. Sebab kita dalam konteks ahli sunnah wal jamaah, umat Islam, disuruh kita beriman dengan semua Rasul. Walaupun kita ikut hanya satu, tapi beriman dengan semua. Tak boleh kita nafikan. Bahkan kita punya isytiharkan adalah la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak kita membeza-bezakan seorang pun di kalangan Rasul Allah Ta'ala. Tak ada hak. Allah boleh angkat Rasulnya mengatasi yang lain. Allah kata dalam Quran dan surah ayat juzuk ketiga, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Itu rasul-rasul kami lebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Kami lebihkan. Yang ni Allah yang lebihkan, bukan kita yang lebihkan. Itu konsep yang kena jaga-jaga sikit. Tapi kadang benda sini lah, ini akidah yang sahih tadi. Kadang-kadang kita, umat kita, Islam kita ni macam dia boleh ada keluar pula Quran, pula ada Israiliyat. Kalau dia kata tafsiran Quran tu, pemahaman mungkin ada kaul-kaul, kata-kata dari Bani Israel punya dipinjam atau diambil oleh sebagian tabi'in. Bahkan sebagian para sahabat mungkin dia tersebut. Sebab mungkin orang tanya, dia kata yang orang Yahudi cerita macam ni. Tapi tukang yang dengar tadi ingatkan ini adalah tafsiran dia. Mana tu berlaku? Israiliyat. Yang apa bagus macam Ustaz Fasan Hafizahullah dia sebutkan, mana masalah pengkajian tentang Israiliyat ni, mutakhir ni macam sebenarnya penceritaan daripada Bani Israel tadi diceritakan juga walaupun kita tak terima. Walaupun kita tidak jadikan dia sebagai dalil, tapi diceritakan juga untuk kita ambil iktibar bagi memahami ayat-ayat tertentu. Walaupun kita tahu bahawa macam apa-apa yang tentang agama kita tanya pada orang pun. Macam Allah sebut tentang Ashabul Kahfi. Allah kata apa?
ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan kamu berbahas tentang Ashabul Kahfi kecuali perdebatan perbahasan yang nyata saja. Kemudian Allah kata wala tastafti fihim minhum ahada. Yang kamu minta fatwa mengenai Ashabul Kahfi dari mereka seorang pun. Kan tak kata jangan ambil. Tapi dalam masa sama kita tengok tu untuk fahamkan apa rekod diorang, apa rekod kita. Kadang-kadang ada kesamaan, kadang-kadang ada pertentangan, kadang-kadang ada yang tak ada pertentangan, tak ada persamaan, macam maklumat tambahan. Itu realitinya macam ni. Kita kata kadang yang nak kita fahamkan akidah kita macam mana. Kan Israiliyat dalam Quran itu sendiri tak ada Israiliyat. Dalam tafsiran mungkin ada. Dalam tafsiran mungkin ada Israiliyat. Dalam Quran mana boleh Israiliyat? Ni perbahasan ni kadang-kadang saya kata bab akidah. Apa akidah kita yang sahih? Macam bab Dajjal, bab Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Sekarang ya kita telah diperintah oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sewil ke? Kan saya tak faham. Dia tak baca hadis Nabi ke? Oh tak boleh. Pasal ustaz kita baca lain. Dia baca maksud dia lain. Yang Nabi cerita para sahabat tak faham. Yang cerita kelakar dia kata apa? Ialah memang sahabat tak faham ustaz. Sahabat tak jumpa. Sebab Dajjal kan penipu. Jadi dia tipu lah. Jadi para sahabat kena tipu, Imam Syafi'i kena tipu, awak tak kena tipu. Mana dia punya kajian tu, Imam Syafi'i pun kena tipu. Imam Syafi'i mengajar agama, sibuk dengan masalah hukum-hukum fiqh. Ini macam apa Syekh Muzaini dia kata kan, mana Imam Al-Muzani tanya Imam Syafi'i tentang perkara-perkara besar. Imam Syafi'i tanya dia balik soalan berkenaan dengan perkara-perkara kecil tentang solat. Dia kata kau tak boleh faham tentang perkara kau perlu untuk 5 kali sehari. Kau sibuk dengan perkara-perkara lain. Barulah anak murid dia ni sibukkan dengan hukum-hukum fiqh. Kadang-kadang benda macam ni, adakah dia tak faham? Oh dia kata Imam Syafi'i tak faham lah tu. Sebab tu tak cerita bab Dajjal. Siapa tak cerita bab Dajjal, dia tak reti. Dia tak faham. Bila kita kata diorang tak faham, awak faham? Diorang kena tipu. Dia tak kena tipu. Astaghfirullahalazim. Ni realiti sebenarnya. Jaga-jaga sikit. Terutama zaman mutakhir ni. Tak tahu kenapa. Pasal apa? Pasal kadang-kadang macam lah. Ujian ni akan menzahirkan yang mana tulen, yang mana palsu sebenarnya. Ujian macam ni, api membakar kan, membakar kepada logam-logam, mengasingkan yang tulen dan yang palsu. Macam tu juga keadaan ujian Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan, dalam masalah rezeki, masalah keamanan, akan keluarlah. Zaman Nabi dulu orang munafik akan muncul dengan sebab ujian, tekanan daripada orang, daripada musuh. Tentera datang, ketika tu keluar perangai dia orang. Ketika tak adalah, tak nampak lah. Tengah-tengah aman, makan sama-sama. Habis ketika ujian datang, keluar yang munafik, yang semua sekali akan keluar. Yang ragu-ragu, yang tak yakin betul. Sebab tu akidah yang betul ni sangat penting. Sangat penting. Sebab pertama sekali macam kita sebutkan tadi, dia kata dia memang Allah Ta'ala perintahkan. Okay. B, akidah yang sahih dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Hashr ayat ke-7, Allah Ta'ala nyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa-apa yang Rasul datangkan kepada kamu maka ambillah ia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa baginda larang kamu daripadanya maka kamu berhenti. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala amat keras akan siksaan. Okey, ayat ni sebenarnya kalau tengok asbabun nuzul dia, ini kan ada orang tanya soalan. Dia kata, macam mana kita nak tahu ada ayat tu pengambil kiraan dia umum lafaz, bukan khusus sebab. Mana spesifik cerita kita tak boleh relate. Pasal makna dia luas. Tak boleh kita kaitkan dengan satu. Macam contoh ayat ni. Al-Hashr ke-7 ni, kita tak boleh expand, kita memang expand meaning dia luas. Walaupun kisah dia datang tentang harta rampasan perang. Harta rampasan perang yang Nabi perolehi tanpa pertempuran. Dekat sini hujung ayat tersebut Allah Ta'ala pulangkan kepada Nabi untuk buat apa. Lepas tu Allah Ta'ala kata, apa-apa Rasul beri kamu, kamu ambil. Apa Rasul larang kamu jangan ambil. Asalnya pada harta rampasan perang. Tapi kenapa kita faham ayat ni untuk umum? Ini kerana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dahulu, ketika mana seorang wanita datang jumpa dia. Wanita ni suka buat tattoo. Mungkin kadang tattoo ni kan kat muka lah, buat titik tarik lalat kat sini lah. Lepas tu celak, malas nak celak tiap hari, hitam siap-siap. Saya zaman sekarang siap bola mata pun dengan tattoo.
Macam apa yang perempuan daripada Indonesia tu kan. Mata, bola mata dia pun dia tattoo. Kau tergila betul. Kan? Dia tattoo yang kulit ni kita faham. Mata, biji mata pun dia tattoo. Tapi zaman dulu, zaman para sahabat, mana daripada Nabi wafat, para sahabat Nabi SAW berhadapan dengan orang macam ni. So perempuan jumpa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar kau melaknat orang yang buat tattoo. Ibn Mas'ud kata, ya. Dia kata, macam mana aku nak laknat orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Dia kata, aku dah buka. Perempuan tu kata, aku dah buka baina daftai mashaf dia depan belakang aku dah buka. Tak ada pun pengharaman tattoo. Perempuan tu cakap. Ibn Mas'ud kata, kalau kau dah buka mashaf depan belakang, kau dah jumpa dah ayat tu. Dia kata mana? Ni dibaca. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang Rasul beri kepada kamu, maka ambil ia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa bagi larang kamu daripadanya, maka berhentilah kamu. Berhenti kamu dari perkara berkenaan. Lepas tu disebut. Rasulullah dia kata qala Rasulullah sallallahu la'anallahu al-washimah al-mustawid. Sebutlah hadis tentang larangan bukan laknat ke atas laknat Allah Taala kata orang yang buat tattoo. Dan tukang buat tattoo dan orang minta di tattoo. Pembuat kena, yang minta dibuat pun kena. Dua-dua sekali laknat. Sebab tu perempuan tak puas hati. Dia kata agaknya isteri engkau pun tattoo. Masuk kata masuk rumah. Dia masuk cek bini Ibn Mas'ud. Nak tengok ada tak tattoo. Dia kata tak ada. Ibn Mas'ud kata kalau ada tattoo kat bini aku tak tidur dengan dia. Realiti kalau kita faham kat sini kan, dari segi sudut asalnya, meaning ayat ni tadi, walaupun kisah dia spesifik tentang harta rampasan perang, tapi para sahabat faham dia luas. Tidak hanya kepada tajuk harta rampasan perang saja. Tapi kalau dia kata benda ayat-ayat Quran yang para sahabat Nabi, nampak tajuk dia limited kepada satu perkara, jangan awak kembangkan pula. Ada orang tanya macam ni kita nak aplikasikan. Saya kata tengok sahabat lah. Tengok sahabat. Kalau benda para sahabat tak sebut, dan open bagi kita untuk faham dengan mungkin makna yang ketiga. Tapi kalau dengan para sahabat dah ada penjelasan, mengecikkan skop pengertian tadi, jangan kita kembangkan. Macam ayat apa? Wala tulqu bil aidikum ila tahlukah, yang kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Memang ayat tersebut, ayat 195 surah Al-Baqarah. Orang kita sering baca, makan minyak, makan berminyak. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Bawa motor laju, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kan? Betul tak? Orang baca ayat tu, jangan kamu campak dengan tangan kamu sendiri diri kamu ke dalam kebinasaan. Tapi ayat tu bukan maksud itu. Sebab para sahabat, majoriti semua sekali kata ayat ni adalah maksud dia tinggalkan jihad. Berhenti infak fisabilillah. Kalau anda kalau nak dapat tentang ayat kata jangan bahayakan diri, ambil ayat surah An-Nisa 29. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Dan Nabi ketawa kepada Amr bin As. Dia pakai ayat tersebut untuk dia tinggalkan mandi wajib, bertayamum pada pagi. Satu pagi dia jadi ketua tentera. Nabi hantar dia. Malam tu dia junub. Besok pagi tu dia tak nak mandi. Dia kata mandi kan sakit, nanti aku mati tak mau. Dia tayamum, jadi imam pula. Kalau tayamum jadi makmum, aci lagi. Dia bantai dia tayamum, dia jadi imam. Sampai Madinah, orang bising kat Nabi SAW, mengadu kat Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah ni, Amr bin As, kau tak ada buat apa? Nabi panggil, ya Amr, salaita bin nas wa anta junub, engkau solat dengan orang ramai dan keadaan junub. Dia kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala firman dalam Quran, wala taqtulu anfusakum, yang kamu bunuh diri kamu, innallaha kana bikum rahima, Allah Ta'ala terhadap kamu amat penyayang. Nabi ketawa. Bila Nabi ketawa, maksudnya Nabi setuju ke tak setuju? Setuju lah, takkan ketawa tak setuju. Kalau salah Nabi akan betulkan. So kadang-kadang ayat di mana nak pakai umum, di mana nak pakai khusus, benda ni balik pada tengoklah para sahabat. Jangan kita tadabbur. Saya rasa ayat ni sekian, saya rasa ayat ni sekian. Jangan macam tu. Ini realiti. Kadang-kadang yang orang tak faham kenapa bila kita kata tadabbur tanpa melintasi tafsir jadi masalah. So kadang dia ayat tu meaning dia spesifik, kita expand kan, kembang. Kadang ayat tu meaning dia kembang, kita spesifik kan, masalah juga. Lepas tu nak tahu awal, tengok sahabat. Kalau pada yang tak ada, dan bolehlah kita cuba memahami dengan pengertian bahasa. Tapi kalau dah ada para sahabat sebagai penjelas bagi perkara tersebut, atau hatta hadis Nabi datang, macam mana awak boleh berlari dari situ? Okay, faham Okay, baik. Ini surah Al-Hasyr. Kisah asal, tajuk
harta rampasan perang tanpa pertempuran. Tapi maksud dia dah jadi umum sebab para sahabat Nabi faham dengan umum. Okey, baik. C. Akidah yang sahih jika enggan diterima, orang yang enggan menerimanya itu boleh diperangi. Okey? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dalam firman sabda Nabi SAW. Ni firman Allah, salah ni. Sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari hadis nombor 24. Ni antara hadis yang yang kontroversial dalam hadis 40. Hadis ni. Ni apa penerbit ambil note. Betul kembali sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Wa yuqimus solat wa anni rasulullah, dan aku utusan Allah Taala. Wa yuqimus solat wa yutuz zakah. Mereka dirikan solat, tunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika, kalau mereka buat itu perkara-perkara berkenaan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka lindungi daripada aku harta mereka dan juga darah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah, perhitungan mereka terpulang kepada Allah Taala. Hadis itu bukan datang bermaksud kita kena paksa orang masuk Islam. Bahkan kena gaduh dengan siapa saja yang tak masuk Islam. Sebab realitinya ketika Nabi SAW hidup di Madinah dahulu dan para sahabat mengembangkan empire Islam, orang bukan Islam masih lagi wujud dalam negara berkenaan. Cuma beza dia adalah sampai itu peringkat yang Muslim bayar zakat, yang masih kekal agama dia sebagai bukan Islam bayar jizyah. Siapa kata kena tukar? Di India ratusan tahun umat Islam pegang, Hindu masih ada lagi. Siapa kata pupus? Di Lebanon, Syria, Jordan, Iraq, sampai sekarang Kristian, bukan Kristian baru convert, baru bertukar. Kristian, anak dia cucu Sugalur sampai zaman Nabi atuk dia masih Kristian. Siapa kata bertukar? Mana pernah ditukar? Sebab tu bila nak faham hadis ni, lafaz hadis ni, kita kena faham. Itu dalam konteks tadi, bila ada orang tak suat tak puas hati, hadis ni kena buang daripada 40 kan. Mufti daripada India, dia kata ni kena tukar, ini kena buang. Kalau tak buang nanti orang Islam akan ekstrim. Tajuk hadis 40 ni kita belajar dia kecil lagi. Kami yang belajar sekolah agama ni, hadis 40 tu kami hafal. Sebab memang kena berhafal. Daripada mula-mula kena hafal. Tapi realiti dia daripada sebelum kita merdeka dipelajari sampai sekarang, mana ada kita kat Malaysia ni dengan ekstrimnya jumpa orang bukan Islam ni tikam. Kalau tak mengaku syahadat tikam. Mana ada? Pasal itu bukan kefahaman dia. Sebab balik pada asal hadis tu nak jelaskan apa perkara yang menjadi dengan perkara-perkara tersebut seorang tu dikira Muslim dan tak boleh diganggu gugat nyawa dia ataupun darah dia. Itu maksud asal hadis tersebut. Bahkan hadis tadi untuk macam declare, kalau dia tipu sekalipun dalam syahadah dia, hatta dia tipu sekalipun dalam solat dia, macam orang munafik di Madinah dulu buat, Nabi tak boleh hukum mereka hanya kerana ini munafik ni. Tak ada Nabi hukum mereka atas dasar mereka ni munafik untuk dihukum bunuh mereka. Tak ada, tak boleh. Sebab mereka masih Muslim. Seorang yang munafik dianggap masih Muslim. Sebab tu Nabi benarkan mereka solat belakang Nabi SAW. Hari Jumaat datang solat sekali dan sebagainya. Kau tak halau lah. Nabi tak halau. Kita halau budak-budak daripada sah kan. Orang munafik Nabi tak halau, budak-budak kena keluar. Keluar. Kadang benda ni pelik sikit. Tapi ala kuliah nak faham kan, memang ini tajuk asal hadis ini. Hadis ini maksud dia itu. Maksudnya kalau orang telah syahadah, dia dah mengaku di Islam. Macam katakanlah Siti Kasim atau Asia Jalil, atau nama-nama pelik-pelik lah, geng-geng pelik-pelik ni kan. Dia kadang-kadang keluar statement macam bangang-bangang, tapi macam mengaku Muslim, macam kejap macam, faham tak? Jadi pada kita dia Muslim, kita kan Muslim ya, tapi lepas tu para ulama munculkan satu kalimah baru, apa? Zindik. Zindik ni tak ada dalam Quran, tak dalam hadis. Zindik ni adalah orang yang buat benda kufur tapi tak mengaku kafir. Dia buat benda kufur, cakap benda memang kufur, tapi masalahnya tak mengaku dia kafir. So digelar sebagai zindik. Itu istilah yang para ulama terpaksa gunakan. Sebab kalau kita kata munafik, kita dah cop dia ahli neraka.
Kita kafir, cop dia ahli neraka. Tak tahu lebih macam sekarang ni macam pengikut Dajjal ahli neraka tidak, Allah alam. Bagi kita dengar kan, ini pengikut Dajjal. Soalan kafir tak? Kita tanya, Ya, baru ni ada saya sembang dengan apa? Dengan seorang kawan. Dia kata kalau anda kata orang tu, dia kata benda-benda ni pengikut Dajjal sebagainya kan. Kalau isteri dia doktor, cerai lah. Dia cerai pasal isteri dia bekerja cucuk orang dengan ubat-ubat WHO. So, patutnya kena cerai lah. Takkan tidur lagi. Pengikut Dajjal kot. Staff KKM Zaksian. Tak, bukan. Itu ini sama. Tak, cerita dia bukan cakap awak. Kita kata orang yang tuduh tu. Saya kata, tapi kafir lah. Kan, trust asal dia kata. Ini masalah lah. Pada realiti tu, kita tak boleh kita keluarkan seorang daripada lingkungan Islam. Iman mungkin. Kita tak mukmin. Tapi Muslim, tak boleh. Sebab apa? Sebab ni tadi. Sebab hadis ni antaranya. Sebab ujung hadis tu kata apa? Asamu minni dima'ahum wa amwalhum, mereka lindung daripada aku harta mereka, darah mereka, dan perhitungan mereka terpulang kepada Allah. Maksudnya kalau orang tipu pun aku tak boleh buat apa. Itu maksud hadis ni datang. Mana peperangan pertempuran dengan mereka ni berlaku. Bila diorang kata mengalah, kita stop. Mana ada suruh kita teruskan juga. Lepas tu kadang-kadang pelik bila ada orang tak suka kan hadis Nabi SAW. Walaupun sebenarnya Nabi SAW ni, kalau bandingkan dengan mana-mana pemimpin dunia, mana-mana orang yang hebat, sebutlah nama Aristotle, apa yang geng-geng apa sidang kalam duk agung mulia kan, ataupun siapa saja, Confucius ke, Senzu ke, yang ke apa, Art of War kan, Dalai Lama ke, letaklah nama. Tak ada seorang yang jaya macam Nabi SAW. Tak ada siapa. So soalan ni sekarang, kalau orang tu paling berjaya, tanya pada orang bukan Islam, awak, kalau awak biasa ajar anak awak kata-kata hikmah, orang yang tak berjaya ke orang yang berjaya awak ambil untuk jadikan contoh? Kita kata berjaya lah. Kadang-kadang kita, orang kita pun jadi ada ngok-ngek juga. Siapa? Gandhi. Apa salah kau tak? Kau Muslim kot. Saya paling impress dengan Gandhi. Tapi dari segi realiti, dia tak berjaya. Apa berlaku sekarang kat India, apa yang Gandhi cuba perjuangkan, gagal. Tapi Muhammad SAW, dia adalah orang paling berjaya. Pemimpin paling berjaya. Kalau kita kata pembawa mesej paling berjaya, dia mana ada orang lain macam dia? Soalan, kalau realiti dia, ketika geng-geng yang bukan Islam ni kan, bersembang, saya kata, kalau awak, kan, pasal dalam, katalah bangsa awak, tak ada siapa yang boleh diidolakan. Lepas tu ada orang pilihan pemimpin yang bercakap dengan betul, yang hebat dan sebagainya. Awak nak bagi semangat pada anak bangsa awak, awak cari yang gagal ke yang berjaya? Soalan. Mesti yang berjaya. Soalan, siapa paling berjaya banding Muhammad SAW? Jazakallah khair. Siapa paling berjaya? Tak ada. Mana ada? So realiti dia pelik bila orang tak suka dengan kata-kata orang paling berjaya dalam dunia. Walaupun kita kata dia bukan orang berjaya dunia, dia adalah utusan Tuhan. Diorang tak nak terima utusan Tuhan, tak apa, itu pulang pada dia. Tapi masalah paling berjaya, sebab tu tak boleh siapa-siapa nafikan. 23 tahun je dia berdakwah, 23 tahun, ajaran sampai sekarang masih lagi diikuti. Benda dia kata salah betul dihormati. Orang perempuan sibuk dah pakai tudung, yang lelaki simpanlah, ikut sunnah lah, simpanlah janggut. Gua kira lah simpan ni, kan Muhammad dah mati, kenapa ikut juga? Kalau ikutkan, tak ada siapa sejaya macam Muhammad SAW. Tak ada siapa sejaya macam dia. So apa masalah dia mempelajari kata-kata orang yang berjaya macam ni? Tu pelik bila orang bukan Islam kan, dia anti sangat. Kenapa? Awak ada kata-kata lebih baik. Baru ni apa, bila movie, tak tengok movie tu Oppenheimer yang pasal bom atom kan, diorang quote daripada kitab Veda, ayat pertama tu. Marah orang India tentang pemusnahan, mana ayat tu di quote daripada kitab Hindu. Orang ngamuk. Nak ngamuk kau berjaya. Pelik juga lah bagaimana berjaya. Dia serius, diorang quote. Saya tak tengok kalimah tu apa, tapi kalimah tu daripada kitab Veda, kitab Hindu. Mahabharata ke benda tak,
Jadi maksud dia, kalau kita ikutkan situ, kita tak suka pula orang quote bila aplikasikan kepada apa yang sedang dibuat ketika tu, pemusnahan, penghancuran. Tapi orang tak boleh pakai nama kalimah Muhammad untuk benda tadi. Padahal kita tahu perkembangan Islam macam mana. Sampai ke Rom, sampai ke Parsi jatuh, sampai ke Andalus. Tak ada siapa boleh kata Muhammad SAW gagal. Tak ada siapa boleh cakap. Dia mati lepas selesai, sampaikan tugas dia. Tugasan dia dah selesai, baru Allah Ta'ala ambil dia balik. Baik. See mana maksud dia memang orang tu boleh diperangi. Tapi bukan maksud diperangi tadi, diperangi paksa suruh masuk, tak. Maksud dia dengan orang Islam tadi ada gap. Tak ada dia diterima sebagai seorang Muslim, tu je. Tak diterima sebagai harta dia, darah dia mempunyai kehormatan. Adapun kalau dia penduduk dalam negeri umat Islam, dan dia adalah kehormatan dia sebagai ahli zimmah. Ahli zimmah. Sebab tu dalam Islam ni kita ada negeri harbi, kan, negeri kafir harbi. Kafir tu ada harbi, ada zimmi. Hai kafir zimmi ni kafir yang dia kafir tapi dia tunduk pada pemerintahan Islam, ikut pemerintah Muslim. Dia bayar jizyah macam orang Islam bayar zakat, dia bayar jizyah. Apa masalah dia? Realiti macam tu lah bila duduk dalam satu negara. Suka tak suka, kalau orang tu jadi rakyat Amerika Syarikat, dia menyampah dengan Presiden Amerika Syarikat, dia menyampah dengan apa yang dia buat. Tapi semua benda, bak cukai, traffic light merah hijau, dia kena ikut tak? Kenalah ikut. Takkan dia kata yang tak ikut pula. Awak rakyat orang tersebut. Kalau orang tu jadi rakyat pada negara Islam, macam tu jugalah hukum dia. Takkan awak kata macam saya bukan Islam jadi saya tak nak ikut. Gila ke? Faham tak? Kalau semua orang macam tu, jahanam dunia ni. Kita boleh ada pemerintah, kita ikutlah pemerintah kita. Walaupun kita tak suka pemerintah tadi, kena ikut. Ulil amri, yes. Ulil amri. Walaupun terjemahan daripada Cina pun. Ayat dia betul, serius. Orang marah kan? Kan, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum tu, memang betul ayat tu maksud dia gitu. Betul kadang bila kita ingatkan kawan kita. Bismillah. Lain menyampah dengan orang tertentu. Tapi bila kita tukar pemerintahan, dia jadi menteri, layanlah. Sebagai seorang pemimpin, tak suka dengan karakter dia lah, benda cakap bohong, itu dah tanya lain. Masalah dia masih pemimpin awak, dia buatlah ikut. Janganlah bila awak suka jadi, tak. Bila orang tak suka jadi, awak tak suka. Janganlah macam tu. Islam tak ajar macam tu. Relax lah. Jangan halaluna haramukum. Halal untuk kami, haram untuk awak. Tak boleh. Itu realiti yang sebenar. Kalau dia cakap betul-betul lah. Kalau dia salah-salah lah. Memang kita tak setuju. Tapi kalau kita panggil kawan kita yang kafir cakap, aci pula. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Realiti dia memang Islam itu, Quran ini untuk semua. Tapi masalah, bila dia salah tafsir dan kita boleh kita dakwa sebagainya. Di Indonesia diorang memang keras sebab ni. Diorang tak ada jabatan agama Islam untuk buat kerja ni. Untuk tangkap orang sebagainya. Jabatan Islam tak ada. So diorang akan buat petition pada mahkamah. Semua pertubuhan Islam hantar petition ke mahkamah, mahkamah dapat petition tadi, hantar polis tangkap. Tak cakap banyak. Itu kaedah diorang. Kita tak boleh tengok. Jabatan agama Islam pula nak tangkap, dia kena tengok menteri suruh ke tidak. Ini betul, dia tipu ni. Menteri nak tangkap, kena menteri agama kata tangkap, boleh tangkap. Kalau menteri agama kata, dia diam lah. Itu realiti yang orang tak faham. Pasal kita dual sistem. Sistem kita ni macam bab berkenaan dengan tauliah sebagainya, ini bab mufti. Tapi bab tangkap orang yang buat kesalahan jenayah syar'i ataupun langgar sesuatu yang berkaitan agama, dia bawa jabatan agama Islam. Tapi jabatan Islam ni tak ikut mufti, dia ikut menteri. Sebab nak arahkan polis pergi tangkap kejar orang, mufti tak ada kuasa tau. Mufti kata salah, polis tak bergerak. Menteri kata salah, polis datang ambil. Kita tak faham kau. Faham kan? Kuasa, bidang kuasa. So semua tu, benda tu memang ini realiti yang berlaku. Tapi kita kata dah terima je lah. Ada musim kita dapat, mudah kan, dapat menteri-menteri agama ke suka sayang kita, okey lah. Ada dapat menteri menyampah kita, dah macam mana, sengih je lah. Dia pusing. Mana ada sentiasa duduk atas. Orang semua bila nampak jadi macam ni, bila kita tak ada habis lah. Agama Islam tak habis. Tak ada kan binasa dengan perbuatan manusia. Macam disebut dalam Quran, yuridun litfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka cuba nak tiup cahaya Allah dengan mulut mereka.
Wallahu mutimmu nurihi, Allah Ta'ala sempurnakan cahayanya walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir tak suka sekalipun, dia tetap akan sempurnakan. Itu realiti yang kita tak boleh elak. Tapi macam tu kita kena faham. Tapi ni hadis yang tadi kita kena faham macam tu, baik. Bukannya faham dengan cara yang ekstrim kan, jumpa bawa pisau asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada. Tak macam tu, baik. Okey. Akidah yang sahih adalah akidah yang benar yang diutuskan para rasul dan diturunkan kitab-kitab. Mana akidah yang sahih adalah akidah benar yang diutuskan para rasul dan diturunkan kitab. Demi kerana akidah tadi. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Betul ke ni? Macam salah je. Ya. Betul. Baik. Betul. Dia kata wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak kami utuskan sebelum engkau, hai Muhammad, sebarang utusan, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada ilah, tiada yang lain disembah kecuali aku, maka sembahlah hanya aku. Walaupun kita kadang-kadang orang cuba nak mainkan, kata Allah tak perlu sembahan kita, betul. Tapi ini dia nak dari kita buat. Kita buatlah. Apa masalah dia? Bukan masalah Allah perlu kepada sembahan kita. Tak, dia tak perlu sembahan kita. Kita tak sembah, dia pun yang maha kaya. Kita kufur semua pun, dia tak kurang kerajaan dia sedikit pun. Tapi dia suruh kita beriman. Dia suruh kita mengabdikan diri kepada dia. Sembahlah. Kenapa tak nak pula? Ni kadang pelik kadang ada geng-geng lah, geng hakikat. Allah tak perlu kepada ibadat kita. Itu buat apa? Kan? Jadi okey, tapi ini realiti dia. Maka semua rasul diutuskan demi kerana ini. Basic dia. Maksud dia kalau kita kata habis peraturan, undang-undang, solat, semua tu terangkum dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang ini ikut perintah, tinggal larangan. Itulah dia sebenarnya berkaitan agama. Itulah yang para rasul datang bawa pada kita. Bahkan kita dah mengakui tiada ilah kecuali Allah Ta'ala, maka kita akan ikuti semua sekali perintah dia. Sebab dia yang layak dipertuhankan. Tak ada selain dia. Tak ada siapa yang patut kita berikan ketaatan, rasa bimbang, rasa takut, rasa harap kecuali dia. Apa pula betul ilah tadi? Kan dia yang mencipta segalanya, dia sustain segala benda, maka kita pada dia lah patut kita arahkan ibadat kita. Okay? Itu yang asas. Baik. Kerana itu Nabi diutuskan, para rasul itu kan, dan kitab diturunkan sebab nak suruh supaya manusia sembah hanya Allah Ta'ala. Itu mesej utama para rasul. Memang Nabi kata aku hanya diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, tapi realiti akhlak tadi yang paling besar akhlak dia adalah kepada Allah Ta'ala dulu. Sebelum kepada makhluk, mesti mula dengan Allah. Kadang-kadang orang dia sebut akhlak ni kan dia bayangkan sama manusia je. Dengan Allah Ta'ala tak sembah Allah pun tak apa, asal kita baik. Masalah ini jahanam. Ini realiti yang rosak. Baik. Akidah yang sahih merupakan punca diciptakan jin dan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat 56. Allah Taala nyatakan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah atau mengabdikan diri kepadaku. Itu je, tak ada sebab lain. Apa yang kita alami kehidupan kita yang lain ni, semua tu adalah perjalanan untuk pengabdian diri. Bahkan jadilah seorang siapa saja, jadi ustaz ke, jadi engineer ke, asalkan kita ada relate diri kita dengan Allah Ta'ala. Every time kita buat yang halal kita, buat yang haram kita tinggalkan, bimbang dan takut kita kepada Allah Ta'ala. Itulah maksud ibadat. Ibadat tadi bukan maksud dengan kita solat, puasa, zakat, haji. Bahkan ibadat tadi lebih besar dengan itu. Ada masalah kita jadikan solat kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita pun kerana Allah Ta'ala. Apa betul? Jika tidak, kita dah kecilkan skop ibadat tadi kepada satu benda saja. Sedangkan Allah SWT kehendaki dari kita, bila kita kata macam kita kata kita beramal dengan Asmaul Husna contohnya kan. Maksudnya kita beramal tadi dengan kita laksanakan apa tuntutan nama tadi kepada diri kita. Macam Allah Ta'ala kata dia Sami', dia maha mendengar. So kita jaga mulut kita dan kita rayu hanya dia.
Bila dikata dia alimun bidhatis sudur, kita bimbanglah hati kita kalau berniat yang tak elok, sebab Allah Ta'ala tahu. Kan? Sebab semua benda tu akan relate. Allah Ta'ala ghani, maha kaya. Kita minta kecuali pada dia. Tak harap. Bahkan kita bila dia maha kaya, hanya dia tempat pergantungan kita. Yang lain-lain ni semuanya fakir. Allah saja maha kaya. Jadi kita kena ada, setiap kali kita belajar, kita ada aplikasi panggil ubudiyah. Setiap nama tu ada sudut pengabdian diri. Dia bukan hanya setakat masalah. Dan praktikal tu, itulah zikir yang sebenar. Banyak orang kan sebut zikir kan, berzikir mengingati Allah Ta'ala. Bukan sebut dengan mulut, dalam hati, tak. Dengan tindakan. Macam kita dengar azan, kita bangun, kita solat. Itu dah zikir. Sebenarnya kita ingat Allah, sebab tu kita pergi. Kita nampak benda haram, kita larikan diri. Sebab kita ingat Allah Ta'ala. Itulah zikir yang sebenar. Yang mulut zikir-zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Macam kawan saya cerita, dia meninggal kawan saya. Dia pergi ke Mesir. Sekali dia masuk dekat hotel, dia turun pergi bar. Saja nak tengok dalam bar ada apa. Dia budak pondok. Tapi saja dia kata, tengok dalam bar tu orang pakai jubah, pegang tasbih, tangan pegang tasbih, kanan pegang arak. Kan? Bismillah. Sallu ala Nabi. Gila, dia panggil gila. Itu kan zikir. Faham tak? Patut zikir. Orang yang ingat Allah Ta'ala patut dia gerun. Iza zikrullah wajilat qulubuhum. Bila disebut Allah Ta'ala, dia gementar hati dia. Bukan disebut Allah Ta'ala, dia makin menyombong. Sebab tu bab macam ni kita kena faham tu betul. So itu ibadat. Relate diri kita dengan Allah Ta'ala, itu semua ibadat. Ketakutan kita, harapan kita, rayuan kita, bimbang kita, kan, harapan kita, kemahuan kita, semua tu relate dengan ibadat. Itu maksud ibadat. Ya. Di samping ibadat yang asal yang diperintah kita buat, dan bahkan ibadat disuruh kita buat pun untuk kita ingat kepada dia sepanjang waktu. Itu tujuan asal. Okay, baik. F. Akidah yang sahih merupakan punca kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda. Nah, hadis kita baca itu Bukhari 97. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati. Manusia paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti. Man qala la ilaha illallah. Barang siapa berkata la ilaha illallah khalisan min qalbi, tulus daripada kalbunya, atau min nafsi, atau daripada dirinya. Tulus daripada kalbu atau dirinya. Maksudnya apa dia cakap tu memang sincere. Sincerity ni masalah dia. Orang kata ikhlas ustaz. Dia macam tu muka tapi ikhlas tu. Dengar sini. Bila ikhlas dalam hati, dia kena zahir dengan anggota. Kalau kita percaya satu benda tu sungguh-sungguh, contoh macam ni lah, katakan air ni boleh menyembuhkan segala penyakit. Kita dapat tahu memang sembuh penyakit. Siapa pasal ustaz letak air liur dia tu letak alik. Kan? Sisa kan geng-geng apa tablik lah apa benda kan. Saya kadang saya pergi mana-mana kan, saya habiskan air. Cuma sini saya rasa tak ada benda kot. Tinggal tempat lain, saya habis kan. Nanti ada pula benda berebut. Ada saya pergi satu tempat apa pengasih dekat apa dekat Pulau Kubur. Pulau Kubur ke? Pulau Kubur. Bukit Beruntung. Pergi kan mengajar geng-geng apa yang apa kelibat dengan dadah ni. Saya kali minum saya habis kan. Saya makan rebut tau macam nak ambil. Sisa ustaz. Dia budak belakang tu cerita. Dia pun buat kerja dulu. Okey, dia cerita sini tau. Kalau kita katakanlah kita dapat tahu benda tu betul. Kita percaya yang benda tu betul. Perasan tak tindakan kita akan berlainan dengan air ni. Macam orang Melayu kita dulu ajar, kalau sekiranya nampak hujan batu, kutip, nanti jadi penerang hati. Orang Melayu kutip tak? Air hujan air batu, ke tanah Arab bersepah. Kerap sangat jadi. Kita kalau sekali jadi tu, sekali dalam 10 tahun, sekali dalam 5 tahun, sekali jadi tu, masuk berita, masuk berita. So, hujan je. Sebab dia pun hujan juga. Tapi pasal benda tu pelik. Tapi orang kita pergi buat pula. Kalau air tu diambil, dibacakan padanya Yasin, dibacakan ayat kursi, dibacakan 3 kul, kemudian disimpan, maka dia akan menjadi penerang hati. Orang buat kot. Kadang-kadang, ni yang panggil tulus daripada hati. Perangai kita akan ada. Dia akan ada tindakan. Dia bukan baguslah tu. Kalau percaya, semua kita cari. Orang akan beratur. Yang kita tengok orang beratur-ratur pergi datang jumpa perawat-perawat
Sampai ambil kupon. 3 pagi masih ada pergi panggil kupon. Nak jumpa. Saya ada seorang kawan, tapi dah bertaubat dah. Dulu dia buat kerja macam tu. Sampai peringkat ada orang beratur untuk jumpa dia. Saya kata kau gila. Dia junior saya tak ada masalah sangat, dia marah dia. Tapi okey, alhamdulillah dia tinggalkan dah. Tak buat dah kerja macam tu. Kau tak ada orang jumpa pakai kupon kot. Nak jumpa dia tu ambil kupon dulu. Kalau mana sampai kupon tu ada, okey, boleh tunggu. Maksud dia sempatlah jumpa. Walau lambat sekalipun. Tapi kalau tak ada kupon, balik lah. Malam tu katakan malam tu dia nak jumpa 20 orang je. 20 orang je. Lebih daripada kupon nak balik. Tapi okey, realiti dia orang datang beratur. Tuan-tuan tengok tak ni? Orang ambil air tepi bukit. Air tu dekat Uluyam ada satu, dekat Jalan Pucak Alam ada satu. Orang datang kan, ambil air tadah kan. Tak tahu entah orang asli punya air tandas kat atas tu. Mana tahu? Bukan tak boleh jadi, jadi kan? Pernah jadi pun. Diorang tak pernah naik ke atas tu, mana datang punca ni. Tapi dia kata air ni segak tu. Datang jauh, datang daripada Negeri Sembilan. Datang daripada tempat-tempat ni. Saya jumpa sekali tu, orang tu datang daripada Negeri Sembilan. Semata-mata datang nak ambil air tu je. Nampak tak? Bila kita ada kepercayaan. Betul? Bila kata, barang siapa kata la ilaha illallah, tulus hatinya, maksudnya dia tulus betul, dia percaya sungguh. Tapi dengan ada tindakan. Ini kata la ilaha illallah, tapi jumpa kubur, wahai Tuhan tolonglah kami. Apa la ilallahnya? Lepas tu ambil wafak conteng letak atas dinding. La ilaha illallah mana dia? La ilaha illallah mulut cakap. Tulus lah ni. Terus sebab kata dia kena ada tindakan. Macam kalau kita kata percaya benda ni bahaya, benda ni racun, kita ada letak atas meja macam ni. Kat rumah kita kodil FNN bla 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 dan sekian, sebelah tu racun. Dia buat kerja macam tu. Benda bahaya, apa kita buat? Kita kunci kot. Saya pergi rumah kakak saya raya sekali tu, pisau dia semua tak tajam. Kita pasal saya pun asal tak pisau dia. Dia kata memang saja bagi tak tajam, pasal budak-budak ni takut. Dia pasal dia percaya tentang, yakin sangat pisau tadi boleh mencederakan anak-anak cucu dia kan. Dia akan tumpul. Potong ketupat tak tembus. Saya kata apa hal? Potong ketupat gini kan. Nok kelapa tak putus-putus. Apa benda ni? Dia kata sengaja. Saya kata ingatkan dia ni pasal dia sengaja. Okey. Kadang-kadang orang tu bila dia ada keyakinan tentang satu perkara, dia akan ada tindakan dia, perangai dia yang beza. Mungkin pernah jadi kat rumah dia ke, pernah dia tengok luka apa jadi pada anak dia ke. So dia pasal trauma benda tu, dia akan jadikan benda tu sebagai satu amalan. Faham tak? Saya tengok ada seorang hamba Ta'ala, dia abang ipar saya kan, seorang dia kerja buat bom. Saya cakap dia bukan bohong ni, dia kerja dengan askar. Dia askar. Dia pasang bom, tanggal bom. Saya tengok dia main mercun, dia tak pegang pun mercun tu. Kita ni kan budak-budak, boom kan, kita cek gitu, baling. Dia letak atas bakar lari. Kita macam kan kita kan macam pegang-pegang kan, traveller pun pegang macam tu, apa roket, tanda clap pegang macam ni je. Tak ada cacak kat tanah, pegang kat tangan je. Seng. Dia punya, dia letak atas pagar, dia bakar, dia lari. Boom. Lepas tu dia pergi balik, letak bakar, dia lari. Kita macam apa ni? Tapi pasal dia tahu bahaya benda tu. Faham tak? Dia punya SOP dia. Kita kata lah, pakai bom, takut mercun. Nampak tak? Okay, pasal dia tahu bahaya dia apa jadi. Apa bahaya jadi tu, dia punya tindakan dia. Sebab tu bila kita kata, bila Nabi sebut manusia paling bahagia yang syafaat kepada hari kiamat nanti adalah siapa berkata la ilaha illallah, tulus di hati dia, kita akan nampak pada apa? Tindakan dia. Bukan hanya cakap dia ikhlas ustaz. Perangai lain, hati lain. Mana ada macam tu? Sebab kalau kita kata tu benar, dia akan lahir pada perbuatan kita. Mana boleh di opposite? Sebab hati raja. Hati ni adalah raja.
Kalau hati dah setuju dengan satu pernyataan tadi, badan akan ikut. Macam tadi lah, dia percaya bahayanya bom tadi kan, bahaya letupan tadi tu, dia letak, dia bakar, dia lari. Yang kita bom, memang betul meletup kat tangan, hancur. Ni lah bahaya. Saya pernah kena sekali macam tikam dengan adik balik kampung kat tengah ujung Matang Kuala Selangor tu. Kita pergi, budak kecil, kita pergi kedai, dia bayar RM1 tikam, kita dapat mercun bunga, kuat mercun tu. Jadi kita bakar, baling pam. Kali keberapa baling bakar tu, sumbu dia punya laju, tak sempat baling, meletup kat tangan, pecah kuku ni. Kuku saya ni pecah. Jari tak hancur je, kuku ni pecah. Nak ceritakan, lepas tu kita main tikam dah. Mercun main lagi. Tikam tu tak buat dah. Rasa dosa je, dosa. Tikam judi. Kan zaman dulu kan budak kecil kan, zaman tikam, siapa yang sunat laser tak jumpa. Siapa yang awal? Siapa sunat laser jumpa. Sebab yang sunat awal-awal jumpa. Sunat gunting jumpa. Pasal cerita dia, memang benda tersebut zaman dulu dia letak macam tu, kita bayar tau. Buka selak, okey dapat leposin. Buka sekian kan. Buka selak dapat mercun. Main meletup kat tangan. Tak laju. Sumbu tu yang lain kita baling, naik, jatuh pun meletup. Baling, balik pun meletup. Kan apa tu kita pegang, tak dan gini dah, meletup kat tangan. Nak cerita kan? Bila kita tapi lah tak serik. Sebab kita masih lagi dalam diri kita ni masih lagi macam benda tu bukan pegangan kita. Tapi macam saya kata lah, abang ipar saya tu, dia bakar, letak, lari. Kita macam anak saudara kan, anak saudara tengok macam Pak Tam buat macam tu. Lepas ni kita kata, apa yang kita memang percaya dalam hati kita tulus, dia akan berkesan pada tindakan kita. Itu baru betul kita kata sebagai orang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas daripada dalam hati dia. Kalau dia cakap la ilaha illallah tapi dia buat benda lain, dan bukanlah. Mereka kata tu hanya mulut saja tapi tak ada pada hati. Okey, baik. Sejarah akidah tauhid dalam kehidupan manusia. Akidah tauhid merupakan agama Hanif. Yang itu gelaran diberi kepada Ibrahim AS. Okay? Agama yang lurus dan agama fitrah. Ia wujud bersama dengan kewujudan manusia di muka bumi sebagaimana yang terdapat dalam qat'i, iaitu Al-Quran, yang merupakan sumber yang paling dipercayai dalam sejarah hidup manusia. Okey, macam Allah firmankan dalam Quran dalam surah Ar-Rum ayat 30. Allah Taala menyatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama secara tulus, mana tanpa syirik. Fitratallah, ini adalah fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tiada tukar ganti bagi ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, fitrah yang dalam ayat ni adalah Islam. Fitrah ni adalah tauhid. Itu yang Allah jadikan dalam diri kita. Sebab tu yang Nabi kata dalam hadis baginda SAW, yang Nabi sebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, semua anak dilahirkan di atas fitrah. Dan kalau kita buka tafsir pada ayat 30 surah Ar-Rum ni, kita akan jumpa ayat hadis Nabi SAW yang para ulama bawakan untuk menjelaskan kalimah fitrah tu apa. Kalau kita ikut ajaran sesat adalah macam ESQ, dia kata fitrah itu suara hati. Fitrah adalah suara hati. Kita belajar fitrah tu adalah Islam, sebab Nabi kata semua anak dilahirkan di atas fitrah. Maka mak bapak adalah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, memajusikan dia. Maksudnya kalau lawan daripada Yahudi, Majusi, Nasrani, lawan dia adalah Islam lah, bukan suara hati. Itu yang sebenar-benarnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam di atas akidah yang benar lagi sahih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengajarkan urusan agama, mengajarkannya kepada Adam urusan agama yang tak diketahuinya. Memanglah Allah Ta'ala berikan. Kalau ikutkan pada diri kita manusia, tak boleh kita faham akan perkara tersebut dengan diri kita sendiri. Perlukan kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatta para anbiya. Okay? Baginda, saya lebih suka guna baginda untuk para anbiya. Dia kata beliau, okay, beliau mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tauhid yang murni lagi ikhlas, dengan mengiktikadkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib diagungkan
ditaati, ditaruh harapan dan ditujukan rasa takut yang tidak berbelah bagi. Ini memang hak Allah Ta'ala. Kadang-kadang zaman kita sekarang kita lihat banyak orang takut pada wali, takut pada contoh kau main tulah nanti, kau cakap lawan cakap nanti nanti terbalik nanti. Ini tak boleh kita ada dalam diri kita, sebab yang Tuhan kita hanya Allah. Macam mana boleh kita ada ketakutan, pengharapan, rayuan dan sebagainya kepada selain Allah Ta'ala? Tak boleh. Allah SWT telah milih Adam AS dalam kalangan hamba-hambanya yang ikhlas. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-Imran 33, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Adam pada sekalian makhluk yang ada. Allah Ta'ala pilih Adam. Mana malaikat ada, jin ada, macam-macam makhluk yang ada, Allah Ta'ala pilih Adam. Kemudian daripada Adam, keturunan dia Allah Ta'ala pilih lah wa Nuhan, daripada Nuh pula, daripada anak Adam ramai, Nuh punya keturunan pula. Wa ala Ibrahim, daripada keturunan Nuh, Ibrahim punya keluarga. Wa ala Imran, dari keluarga Ibrahim pula, keluarga Imran. Alal alamin, ke atas sekalian alam, sekalian umat pada zaman masing-masing. Sebab kalau lepas datang Muhammad SAW, dia terpilih ke atas semua sekali. Tapi ketika zaman mereka, memang mereka lah dipilih ke atas sesiapa yang ada pada zaman berkenaan. Okay? Allah Ta'ala memuliakan Nabi Adam dan merintahkan para malaikat sujud menghormati baginda. Ini baginda pula. Okay, betul. Alaihi salam. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tak kala mana kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, dan mereka semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan menyombong. Wa kana minal kafirin, dia jadi di kalangan golongan yang kafir. Okay? Allah Ta'ala Allah SWT melakukan perjanjian dengan anak cucu Adam alaihissalam yang dia adalah Tuhan mereka, dan mempersaksikan perkara tersebut ke atas mereka semasa mereka berada di alam sulbi, berada dalam alam roh. Firman Allah Ta'ala, Allah SWT dalam Quran dalam surah Al-A'raf 172-173, Allah Ta'ala nyatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum, dan ingatlah tatkala mana Allah Ta'ala ambil daripada anak-anak Adam dari belakang mereka zuriat mereka. Mana daripada Adam keluarkan semua, daripada anak-anak Adam keluarkan lagi, mana physically dikeluarkan. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita macam macam mana boleh dah ada kemudian tak hilang balik. Allah Ta'ala kata kun fayakun lah, jadilah. Kenapa nak pening kepala macam tu? Kita ingat Allah Ta'ala terbatas ke kuasa dia dengan apa-apa yang kita sangkakan. Dia tak dibataskan. Pada dia kata dia keluarkan daripada Adam, daripada anak Adam, belakang mereka zuriat mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dia persaksikan mereka ke atas diri mereka sendiri. Semua bersaksi. Alastu bi rabbikum, adakah bukan aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, maka mereka semua, kita semua ni pada waktu berkenaan semua dah bersaksi. Memang dah bersaksi. Cuba soalan mereka, orang kata, kenapa kita lupa? Kenapa kita lupa? Dia apa-apa yang Allah Ta'ala jadi pada kita, daripada ingatan apa yang terlepas, apa yang akan datang, semua Allah Ta'ala berkuasa untuk beri pada kita ingat balik. Sebab tu bila Allah Ta'ala kata nanti di hari akhirat, Allah Ta'ala bagi kita ingat balik perjanjian ni. Sebab kita ada ilmu yang contoh macam ni, ilmu yang kita mati baru dapat. Contoh macam soalan kubur. Kalau sekarang ni kita hafal pun tak guna. So, bila masuk kubur ni, malaikat tanya, kalau kita tak ada amal yang cukup, mulut tak bercakap. Maka keluar kubur nak pergi mana? Kan? Bila sampai bahkan masuk syurga, rumah kita mana satu pun kita akan tahu nanti. Macam dalam hadis Sahih Bukhari yang berkata, kamu akan kenal rumah kamu di syurga lebih dari kamu kenal rumah kamu di dunia. Sekarang kita fikir, macam mana aku kenal rumah aku? Tak tahu kan? Bata merah ke? Bata hijau ke? Kan? Nombor berapa? Ada signboard ke? Kan? Dia akan kenal. Dia akan kenal. Tapi kat sana lah. Dia kat sini, apa yang dia berlalu pada alam sulbi tadi akan diingatkan balik pada kita. Sekarang kita lupa. Tetapi benda tu ada. Kita panggil apa? Dari segi asas fitrah tu kita akan nampak. Kita tak boleh terima. Contoh macam bila Allah Ta'ala ajar pada kita tentang Tuhan, tak boleh kita tandas. Macam bila Nabi Isa AS, Allah Ta'ala kata, mal masih Maryam illa Rasulullah, tidaklah Isa bin Maryam kecuali utusan Allah.
wa ummuhu siddiqah, dan mak dia seorang wanita yang benar. Al-Maidah 75. Al-Maidah 75. Ini contoh paling simple. Saya ingat Ahmad Didat pernah pakai ayat dia baca macam ni, dia kata simple. Orang yang paling jahil pun, paling tak tahu apa benda pun boleh terima hujah ni. Beliau kata mal masih ibn Maryam illa rasulullah. Tidak adalah Al-Masih bin Maryam kecuali utusan Allah. Wa ummuhu siddiqah, dan mak dia seorang wanita yang benar. Dia siddiqah, wanita yang sentiasa benar kata-kata, benar perbuatan. Betul tak kata? Kana yakulani ta'am. Mereka dua ni dahulu makan makanan. Itu macam, kenapa Allah Ta'ala sebut makan makanan? Untuk nafikan ketuhanan, Allah Ta'ala sebut makan makanan. Sebab apa? Sebab lepas makan makanan, awak gini? Toilet lah. Takkan makan makanan lipat. Mana ada makan makanan banyak tengok. Awak apa jadi? Lupa lari ke tandas kan? Jadi maksud dia, mana negara ke, bangsa yang boleh terima Tuhan masuk tandas? Sebab tu orang asli dia sembah batu kayu, objek. Sebab tak pergi jamban, tahu tak? Barang duduk diam kat situ, solid. Macam-macam ni lah, apa geng sidang kalam lah, berhala kan. Dia tak dah gerak, jangan gerak je, biar. Dia solid. Bagi dia solid lah. Tak beri, tak gitu, tak gini, tak apa, tak, semua tak. Duduk diam je, solid. Kalau yang lain-lain ni dia tergini aja, silap lah, tergitu, cedera lah, tergini, habislah. Jadi kata solid. Sebab tu saya ingat Ahmad Didat dia dalam satu buku, cari buku tu. What is his name? Apa nama dia? Nama Allah. Nama Tuhan tu apa nama dia? Dalam buku tu dia ada gambar kat luar, depan buku depan tu ada orang macam orang kulit hitam panjat pokok kelapa. Itu dia sebut Akhnatu. Maksud Akhnatu tu apa? Ni pasal missionaries Kristian datang nak bagi diorang ikut agama Kristian. Tahu soalan orang Afrika tanya apa? Akhnatu? Mana Tuhan yang kau ajak aku sembah ni ada lubang dubur tak? Kalau ada lubang dubur aku tak sembah. Dia tak boleh sembah. Ya, kan? Pergi jamban sakit perut. Kan? Jahanam lah dunia ni. Tak terjaga kan? Mana pergi lah Tuhan masuk jamban. Ini realiti. Secara fitrah kita tak boleh terima. Faham tak? Ini yang Allah jadikan dalam diri kita. Kita nampak tak boleh. Tuhan dua kan tiba berebut. Macam mana Allah jadikan benda dalam diri kita, kita faham. Kalau ada 2-3 Tuhan. Macam contoh dalam setengah ajaran kan, angin ada Tuhan dia, yang ni matahari ada Tuhan dia. Awak sembah matahari punya Tuhan, tak sembah yang angin marah, tarik angin tak jalan. Lepas tu awan pula marah, yang jaga awan pula kata tak sembah aku, tahan awan. Awak ada Tuhan matahari je, habislah semua. Mana boleh macam tu? Dia tak boleh. Memang realiti dia. Ni fitrah yang Allah jadi pada kita. Tak boleh kita terima. Ini fitrah yang Allah letakkan. Kita memang dalam diri kita faham. Tak boleh. Tak boleh ada dua. Tak boleh dia tidur. Tak boleh dia sakit. Tak boleh masuk jamban. Tak boleh dia lupa. Kalau lupa habislah. Alah, lupa. Patutlah terjadi macam ni. Ni cacat dia sebab lupa lah ni. Tuhan lupa. Astaghfirullahalazim. Ni realiti yang kena jaga sikit. Sebab fitrah tu ada. Dia telah jadikan kita bersaksi. Alastu bi rabbikum tu, pada apa yang telah jadikan diri kita, akal kita faham. Tapi lepas kat sana nanti Allah Ta'ala kata apa? Antakulu yaumal qiyamati. Kenapa Allah nak ambil janji tadi? Supaya kalian tak boleh berkata pada hari kiamat nanti, inna kunna an hadza ghafilin. Kami dahulu terhadap perkara ini terlalai. Au taqulu innama asyraka abauna, atau kalian berkata hanyalah menyekutukan bapa-bapa kami. Min qablu, sebelum ini kami datang bapa kami dah menyekutukan Tuhan. Betul, kami datang yang follow je lah. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kami zuriat lepas mereka. Kami nampak abah kami buat. Takkan kami buat dia opposite, mesti kami ikut dia orang. Macam mana kami nak tiba-tiba bertukar? Tapi masalahnya realiti dalam diri kita faham tak boleh. Saya sebenarnya ceritakan tajuk yang saya kata ada seorang kakak tu, anak Sami Kelang. Dia cerita balik macam dia masuk Islam.
Dia kata ketika mana dia kecil, bapa dia sami, buat patung, masuk nyawa dalam patung. Dia ada upacara sembah, masukkan jin dalam patung. Dia bagi masuk nyawa dalam patung. Betul, kadang-kadang orang Hindu kalau kita perhatikan, dia orang percaya dengan agama dia kuat sikit banding yang Cina. Yang Cina siap kelentong, letak buah plastik sebenarnya. Yang Hindu tak. Sebab apa? Sebab Hindu kadang dia masuk kuil, angin tak ada, pang bunyi. Dia nampak patung tu macam jeling dia. Tengah-tengah duduk dia diam, rasa kepala kena pegang. Ini jin-jin yang diletakkan sekali. So Sami tu buat kerja ni. Bapa kakak dia buat. Bapa dia Sami. Dia kata ketika umur dia 5 tahun, dia cakap dengan bapa dia, Bapa, saya tahu ni sebab saya terjemahkan dia punya temu ramah. Dia temu ramah oleh Television Yaman untuk jalan menuju hidayah. So jadi waktu terjemahan tu dia cakap bahasa Melayu, pasal tak cakap Arab. So saya tulis balik apa dia cakap. Dan bahasa Arab lah, saya tulis. Dia cerita, dia kata bapa saya Sami. Bapa saya Sami, dia kata. Jadi bapa saya buat patung, masuk nyawa dalam patung, dia kata. Kemudian satu hari ketika umur saya 5 tahun, dia kata saya cakap pada bapa saya, Bapa, nanti dia kata, Bapa buat Tuhan. Bapa masukkan nyawa dan Tuhan. Kenapa bapa sembah Tuhan? Kan bapa lagi baik dari Tuhan. Dia cakap itu bapa dia. Jangan cakap macam ni lagi. Tapi dalam hati dia, tak sedar. Dia macam, kan, bapa dia kata jangan cakap lagi. Tapi dia faham, salah tu. Saya pernah cakap pada seorang researcher daripada UM. Kau nak kaji berkenaan dengan agama sebagainya kan. Tapi dia Hindu bukan Islam. Dia kata dia nak kaitkan, dia kata nabi-nabi dalam Quran adalah dewa-dewa dalam Hindu. So Muhammad ni sambungan je kepada dewa tersebut. Ibrahim ada, sekian ada, Nuh ada. Jadi bila dia cakap dengan saya tak tahu cakap itu pasal semua para rasul bukan datang itu. Tapi ujung macam kita bahas tu, dia kata Tuhan buat lawak ke? Dekat India 1 bilion manusia. Lahir-lahir tengok sembah berhala. Bapak sembah berhala. Lepas tu kita expect dia masuk Islam. Macam mana? Saya ceritakan kisah kakak tadi. Kakak tu boleh faham. Umur 5 tahun boleh faham. Kan kat India 1 bilion semua bangang, saya kata. Tak, soal simple saya kata. Takkan semua 1 bilion tu seorang pun tak faham. Buat roket naik bulan kan, baru 3 hari kan, bulan lepas hantar ke bulan, seorang pun tak faham tajuk tadi. Kakak tu umur 5 tahun boleh faham. Yang kat India bilion manusia, hampir 1 bilion, almost 1 bilion, seorang pun tak faham. Dia diam. Lepas tu dia kata, kenapa pertahankan Tuhan sangat? Dia cakap. Saya pandang muka dia. Dia cakap, budak ni kata dia Islam. Dia cakap macam ni. Pelik dia punya cara. Tapi realiti dia macam ni yang kita kata sebut tadi. Sebenarnya ni fitrah yang tak jadikan. Tak boleh kita kata dah bapak sembah, kita zuriat yang datang kemudian kita sembahlah juga. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, adakah kau nak binasakan kami dengan apa dibuat oleh orang buat kebatilan? So kami ikut je. Macam ni kami yang salah. Tapi kan Allah Ta'ala bagi kita akal. Macam mana boleh awak tak faham realiti dia? Macam mana boleh tak faham? Okey. Panjang lagi lah. Sikit. Tak apa. Kau kan nak balik kan? Cuti kan hari ni? Besok tak cuti lah. Baik. Kesemua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan besar di atas fitrah tersebut. Okay. Wallahu a'lam. Nanti dah lajak. Nanti kan lama sangat. Ada soalan? Yup. Selain kunut subuh Nabi SAW tak sepanjang ayat tu berdasarkan dalil sahabat solatkan Nabi 5 tahun tu. Terus? Status hadis dhaif. Terus? Jadi adakah amalan lain lagi Imam Syafi'i rahimahullah yang status hadisnya dhaif? Selain daripada tajuk ni. Jadi tajuk kunut subuh tu, dia masalah pertama, kalau Nabi tak pernah tinggalkan, maksud dia buat sampai mati, sepatutnya doa tu ada. Awak perasan tak? Doa kunut subuh dia ambil doa kunut witir. Kenapa? Tak, soalan saya adakah amalan lain? Bukan maksud tu. Kalau kita nak sebut tentang masalah Imam Syafi'i rahimahullah, dia beramal dengan itu sebab dia ambil pendapat beberapa sahabat Nabi yang lain. Kita kena ingat juga masalah hadis itu, kita tengok dhaif ke sahih ke dan sebagainya, itu bukan ukuran pertama.
Sebab dalam masa yang sama, para sahabat Nabi yang ada pun kena dia tengok. Kena tengok ketika mereka cakap tadi. Jadi Imam Syafi'i macam kes sentuh perempuan batal lah wuduk. Perempuan, lelaki sentuh batal wuduk. Imam Syafi'i kata batal. Kalau kita cari hadis tak jumpa. Dia pegang siapa? Dia kata ini pendapat Umar, Ibnu Mas'ud. 3 sahabat ni kata batal. Yang majoriti kata tak batal. Tapi pasal dia kebetulan ambil fake dia daripada lintasan kepada Umar Ibn Mas'ud punya pendapat. Terutama Ibnu Umar lah. Umar dengan Ibnu Umar lah terutamanya. So dia pilih pendapat tersebut. Bukan masalah hadis itu dhaif dia pegang. Tak. Bukan. Jangan salah faham. Imam Syafi'i sendiri macam dia kata kalau hadis sesuai dia akan ambil. Dan dia ketika dia kata ada tu, kebetulan orang tengah buat. Orang ramai tengah buat. Dia bila orang ramai buat. Bahkan dengan hadis Ibn Abdullah bin Mughaffal yang anak dia tanya, wahai ayah apa ni? Dia kata bid'ah kan. Sahabat tu kata macam tu. Soalan yang kena tanya adalah orang ramai ketika tu tengah buat ke tengah tak buat? Bila anak dia tanya dengan dia, apa ni? Dia kata bid'ah. Soalan, orang buat ke orang tak buat? Orang tengah buat yang tu. Sebab tu dia keluar statement. Anak dia tanya. Maksud orang tengah buat. So realiti kat sini kena faham. Bila awak sebut tadi macam kata hadis dhaif, dia bukan kena macam tu. Bukan masalah Imam Syafi'i pegang hadis dhaif tu, tak. Salah. Pasal dia kadang sokongan sahabat Nabi. Walaupun kita kata marjuh tak kuat, tapi ada sahabat Nabi terlibat dengan benda tadi. Sebab tu saya lebih tepat bila benda macam ni kita kata khilaf banding kata bid'ah. Walaupun daripada kata-kata seorang sahabat Nabi tu kata bid'ah muhdath, dia kata wahai anakku muhdath. Tapi benda ni kalau kita perhatikan balik, Imam Syafi'i dia punya cara pengambilan dia bukan ambil dalil itu saja ataupun dia ada sahabat Nabi yang terlibat. Baru dia pun dapat. Macam lelaki betul sentuh lelaki perempuan batal. Kalau kita cari dalil mana jumpa? Secara direct tak ada. Tapi dipegang sebab apa? Ni 3 orang sahabat Nabi tadi. So dia bukan istilah kata apa lagi yang Imam Syafi'i pegang hadis dhaif salah. Bukan istilah dia tak macam tu. Istilah dia adalah siapa sahabat Nabi yang dia ikut. Kalau itu kita bincang, kita jumpa banyak perkara. Yang dia cakap macam ni kan, dia kata benda ni batal, benda ni sekian, sebab sahabat Nabi ada terlibat. Sebab imam yang 4 ni, betul saya setiap kali kalau anda kata orang bincang tentang tajuk ni, imam yang 4 ni dia punya kesilapan ataupun salah pilih pendapat tadi tak keluar daripada lingkungan orang sebelum dia. Takkan ditinggalkan sahabat atau tabi'in yang sebelum dia untuk dia pegang sebagai pengertian bagi amal tadi. Adapun kalau yang bawah zaman sekarang ni buat bid'ah ni, ini memang bid'ah betul lah. Lepas tu kita kena asingkan mana khilaf, mana bid'ah. Kadang-kadang bila kita sebut semua tu bid'ah, kita lupa sebenarnya benda tadi ada sahabat Nabi kat situ. Bila sahabat Nabi ada, dan kita stop dulu. Jangan kita keluarkan. Walaupun macam saya kata marjuh ya. Bila saya sebut berkenaan dengan kalau benda tu dah diamalkan berterusan, dan kenapa tak ada lafaz dia? Ini hujah saya. Kenapa lafaz tak ada? Sebab kita tahu kan doa Nabi SAW, para sahabat akan hafal. Macam apa doa sering Nabi baca, diorang akan hafal. Kalau Nabi tak pernah tinggal, mestilah ada doa dia. Kenapa kita desperate kena ambil kunut witir jadi kunut subuh? Itu hujah kita nak kata benda tu tak menjadi macam tu. Tapi dalam masa sama bila dia kata buat tadi, sebenarnya pasal memang zaman tu ada pendapat daripada para sahabat, beberapa sahabat Nabi SAW, dia kata buat. Macam juga membaca talqin atas kubur. Lepas ditanam mayat, baca talqin atas kubur, ada sahabat Nabi terlibat. Walaupun itu dia kata marjuh tak kuat. Benda tu kita panggil apa? Menyisihi. Pasal kalau sahabat Nabi ada je kita angkat tangan. Cuma sering benda banyak orang tak faham sangat. Sebab kita kata mana ada hadis. Kita lupa sebenarnya dalam memahami hadis tadi kita tengok para sahabat, para tabi'in, kena tengok dekat situ. Bukan kita kata tak ada hadis tak nak buat. Pasal benda tadi tajuk dia adalah sahabat Nabi adalah orang yang menjelaskan balik. Sebab ada hadis yang sahih tapi kita tak boleh buat. Contoh, jamak zuhur, asar, maghrib, isyak. Bukan kerana takut, bukan kerana hujan. Bukan kerana takut, bukan kerana musafir. Hadis sahih, kenapa tak buat? Hadis sahih. Ibn Abbas kata Nabi jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Bukan kerana takut, bukan kerana hujan. Bukan kerana takut, bukan kerana musafir. Ditanya kenapa? Supaya tak menyusahkan umatnya. Buat.
Ni kita hari ni insya-Allah jamak Zuhur dengan Asar Kenapa? Ustaz, berkaitan dengan tu juga. Yep. Untuk para sahabat, kita nak lihat kita nak tengok sahabat tu walaupun minoriti kan pendapat dia. Nak tengok kekuatan tu kita kena pilih juga sahabat kan. Macam Umar ke kita boleh ambil dia mana sahabat yang Dia para sahabat yang mengeluarkan fatwa ada 7 orang. Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali, Zaid bin Thabit, Aisyah. 7 orang ni yang menjadi rujukan dalam masalah agama. Bahkan bila kita sebut fatwa, ni buka kitab A'lam Muwaqqi'in Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, diletakkan bila kata fatwa dalam masalah hukum, hakam, halal, haram sebagainya, inilah 7 orang yang dirujuk. Abu Bakar pun tak masuk. Saya sebut sebab 7 orang ni. Sebab apa? Abu Bakar ke zaman dia merintah 2 tahun je. Mana sempat? Dia merintah hanya 2 tahun. Dia sibuk perang dengan orang tak bayar zakat, nabi palsu, orang orang murtad. So dalam tempoh orang tak sempat belajar dengan dia apa-apa pun. Cuma tindakan dia tadi menjadi pengajaran pada kita apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Pengajaran. Macam contoh macam perang dengan orang tak bayar zakat. Hukuman kepada orang yang menghina Nabi. So benda tersebut kita dapat kat situ guideline tentang perkara yang mungkin zaman Nabi tak buat, zaman dia terpaksa buat. Itu dalam pentadbiran, pengurusan sebagainya. Tapi Umar lepas Abu Bakar mati, dia hidup 10 tahun. 13 sampai 23. So, orang banyak tanya dia soalan, dia terangkan hukum dan sebagainya. Macam tu juga Ali, Ibnu Abbas, Aisyah. So bila dua orang ini menjadi rujukan, memang kita kata inilah, kalau kata sahabat sahaja terus kita buat tak boleh. Yang kencing dalam masjid pun sahabat juga. Badui yang kencing tu beriman dengan Nabi, jumpa Nabi, memang dia ada sembang dengan Nabi SAW. Tapi dia tak boleh kita katakan badui kencing tu, dia tak jadi rujukan. Dia tak rujukan untuk agama. Betul, sebab tu kita kata sahabat Nabi SAW yang menjadi rujukan untuk perkara ni bukan semua. Jadi orang-orangnya yang memang kita kata merujuk pada mereka. Ada separuh tu dirujuk dalam bab tafsir, ada rujuk dalam masalah fiqh, ada rujuk dalam masalah halal haram. Semua sekali tu para sahabat Nabi tu dia dirujuk mereka. Tapi yang mana yang dirujuk tadi, terutama as-sabiqun al-awwalun, yang mula-mula awal masuk Islam. Yang tu yang awal yang menjadi tumpuan kita. Ada membadui dan sebagainya, macam geng-geng ahli bid'ah yang suka minta kubur. Dia kata Osman bin Hanif, dia sebut nama seorang sahabat tu, kisah yang dipercanggahkan kesahihannya, itu dia pegang untuk pergi kubur, minta dengan orang kubur. Kenapa dia tak pegang Khulafa Rashidun? Abu Bakar tak minta ke kubur Nabi, Umar tak minta ke kubur Nabi. So maksud dia, kalau kita faham kat situ, nama sahabat saja kena tengok dia punya kedudukan juga di kalangan mereka. Kalau tidak, nanti kan semua benda yang dibuat oleh sahabat memang sahabat lah. Tapi soalan sahabat tadi, apa ranking dia? Apa ranking dia? Sebab kalau kita tahu dari segi ilmu, diorang ada variasi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada Islam awal, ada Islam kemudian. Ada yang banyak mendampingi Nabi, ada yang sempat dampingi Nabi sekejap je. Tapi ada yang sekejap pun, macam Ibn Abbas, tapi diiktiraf oleh para sahabat tentang ilmu dia. Umar iktiraf dia, walaupun dia adalah seorang yang kita panggil apa, dengan Nabi dah 4 tahun je. Dia pindah ke Madinah tahun ke-7 Hijrah. Nabi wafat 11 Hijrah. Tapi dia punya kedudukan dia tadi di sisi para sahabat dia angkat. So bukan semua sahabat, nama sahabat je terus kita jadikan. Tapi bila macam Imam Syafi'i, kalau dah Ibnu Mas'ud, besar kot. Faham? Baru sebut hadis saja, kadang-kadang orang kata hadis ada. Saya kata, "Man, sini hadis ada, tapi awak nak amal macam mana?" Macam hadis ada, Nabi pernah izinkan orang-orang Habsyah bermain gendang dan bermain lembing dan perisai dalam masjid. Bermain lembing dan perisai dalam masjid. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Tapi soalan, awak nak pakai macam ni hadis tu? Tak. Nabi yang depan Nabi suruh teruskan. Umar jerit, Nabi suruh teruskan. Soalan, macam mana awak nak baca hadis tadi? Maksudnya awak nak aplikasi macam mana? Adakah kita lepas daripada solat raya, kita pun bergendang,
Kemudian kena silap dalam masjid. Pam. Nak urus tempat. Ya. Hadis itu sahih. Kenapa kita tak buat? Sebab sahabat. Waktu Ibn Qayyim terangkan, dia kata Islam ini adalah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. Yang ini yang orang masalah sikit ini. Macam bila orang kata, tapi kalau imam kita bid'ah, kita tinggal ke? Ibn Mas'ud, dia tak setuju dengan Osman bin Affan pergi solat penuh di Arafah, 4 Zuhur 4 Asar. Dia tak buat jemaah baru. Orang kata, Nabi solat macam mana? Nabi solat 2 Zuhur 2 Asar. Abu Bakar 2 Zuhur 2 Asar. Umar 2 Zuhur 2 Asar. Osman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia istirja. Lepas tu dia tanya, kau solat apa? Dia kata 4. Orang tu kata, kenapa tak buat? Asing dia. Kat situ tengok. Sebab kadang macam benda macam ni kadang yang masalah. Sampai masyarakat Islam kita boleh nak lari buat surau baru. Kenapa? Surau tu bid'ah tu. Dia kunut. Awak tak setuju? Betul. Macam tadi kan, Nabi buat dua-dua. Abu Bakar buat dua-dua. Ibn Mas'ud pun tahu. Apa saya tak tahu pula? Dia tahu. Ada soalan. Dia tanya dengan dia, solat berapa? 4. Dia ikut Osman. Lepas tu benda macam ni yang kadang-kadang kita dapati orang tak faham macam mana sahabat berinteraksi dengan khilaf. Macam Umar, dia tak setuju untuk tayamum ganti mandi. Tapi dia tak ada pula tanya, nak jadi imam, kau punya pendapat apa? Apa pendapat kau? Tak tanya. Orang jadi imam, dia jalan. Tak tanya pun. Kalau kita, ikut mazhab kita tak sah tu. Mazhab dia sah, mazhab kita tak sah. Yang ini yang berjadi kes kat Mekah dulu, pecah 4 imam tu. Subuh, Zuhur, Asar, Isyak, solat asing-asing. Mazhab Syafi'i solat di sini. Daripada arah Telaga Zamzam punya ke depan. Mazhab Hanafi dari sini. Mazhab Malik dari sini. Pecah. Daripada tahun 500 lebih Hijrah sampai 1958. Bila Raja Saud yang kedua, Malik Abdul Aziz naik, dia hentikan. Tak boleh dah solat pecah-pecah. Semua satu imam je. Barulah orang berhenti. Ni Wahabi tak elok nyatukan orang. Artinya pecahkan lah. Biarlah masih asing. Mazhab lain-lain. Muhammad Abdul Wahab kan, kita kata kerajaan Saud ni ikut Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab punya ajaran tak elok. Ini tak elok ni. Pasal dia ikut sahabat. Sebab sahabat walaupun khilaf ada, orang tak buat jemaah baru. Yang kita, jemaah kan. Boleh tu. Kaki dia. Tak boleh. Sideburn dia. Tak boleh. Ya. Ustaz, tadi cerita pasal yang dekat India tu, dekat 1 bilion tu. Ni kan. Okey. So ada satu saya pernah dengar. Dia masa zaman roh tu diberi pilihan. Terus? Untuk memilih agama. So adakah yang golongan yang kat sana tu dia dipilihan tu jadi Hindu? Ke tak betul? Tak betul. Sebab Al-Quran kata tadi, Al-A'raf 172, 173 sebut, Allah Ta'ala isytiharkan aku Tuhan kamu. Mana ada yang pilihan agama lain? Maknanya roh tu memang dah Muslim. Roh fitrahnya memang Ya. So bila lahir dalam Ya. Sebab tu akak tu boleh bercakap. Sebenarnya semua orang bercakap. Ikutkan kepada orang-orang bukan Islam ni pun terfikir, apa pun dah aku buat ni. Cuma masalah dia nak tukar ke tak nak. Itu je masalah dia. Akak tu jawab, cakap pada bapak dia, anak Sami kot, bukan anak ustaz. Kalau anak ustaz berdua kat Sami barulah kita pandai anak ustaz jawab. Tak, dia anak Sami. Maksudnya dia tengok benda tu, dia cakap dengan bapak dia, bapak buat Tuhan, bapak masukkan nyawa dan Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan? Bapak lagi baik dari Tuhan. Fitrah, itu fitrah. Macam saya kata dia, terima Tuhan masuk jamban pun kita tak terima. Macam ni lah, macam ni contoh ini kan. Ya. Ni fitrah okay. Kalau mentol ni, saya kata bang, mentol ni yang kepala kita ni kan, dibuat oleh tukang kasut dekat Kota Damansara. Orang terima? Pakcik tu baik, hafal Quran, bukan dia Muslim. Dia apa? Pasal
tak boleh. Sebab ini Allah Ta'ala jadikan dalam diri kita fitrah. Setiap makhluk dengan Khalik, dia mesti ada relate. Kalau anda kata kita tengok macam ni, tak nampak. Jadi macam mana yang kasih sayang? Kita ada kasih sayang, kita ada marah. Matahari ada tak kasih sayang? Angin? Jadi bila tak ada, macam mana kita nak kata itu Tuhan kita? Ini yang fitrah yang tak jadikan. Kita faham. Kata renung balik, faham. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Yang tu bila kata macam masalah yang kata diberi pilihan, tak ada dalam Islam macam tu. Tak ada dalam Islam sebarang rekod sedemikian. Bahkan semua dilahirkan di atas fitrah. Ini Islam. Maka mak bapak adalah Yahudi kan dia, Majusi kan dia, Nasrani kan dia. Bukannya sebabkan pilihan alam roh. Sebab kita balik pada asal, lepas Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala tak zalim, jadikan beri kita benda berkenaan tanpa sebab. Tapi masalahnya dia macam tadi Sami tu, anak dia tanya, lepas tu dia buat apa? Dia jawab apa? Dia jangan tanya lagi. Dia marah, jangan tanya lagi. Kayak apa? Itu realiti yang sebenar. Realiti masalah asas, diorang sendiri pun deny, tak nak ikut. Itu je. Bukan sebab kerana kebenaran. Jadi masalah macam kata pilihan diberi pada semua roh, tak ada. Quran punya rekod, Allah Ta'ala istihar pada kita, bukankah aku Tuhan kalian? Dia tak bagi option nak jadi apa. Bukankah aku Tuhan kalian? Semua kata qalu bala syahidna. Semua kata kami bersaksi. Bahkan kami bersaksi. Ini benda yang kita faham. Bila saya kata, bila orang tanya apa fitrah tadi kan, saya kata letakkan benda-benda macam ni. Kita punya fitrah akan tahu ini bukan Tuhan, kita akan reject. Automatik kita tengok, mana boleh Tuhan bagi jamban, mana boleh Tuhan ada dua, mana boleh kita akan macam tu lah. Macam saya kata, bila tengok mental ni, kita terus dalam kepala kita, yang buat dia mesti tahu electrical, mesti tahu chemistry. Sebab dia gas dalam tu nak letak apa, kena ada elektronik, kena ada sekian. Bila kita sebut yang buat mental ni adalah pelajar daripada Universiti Teknologi Jerman, terus kita senyum, setuju. Kita setuju. Kalau kita yang buat tu tadi ustaz daripada Pondok Pasir Tumbuh, kita macam tapi kalau kita sebut ustaz ni belajar dekat Jerman, belajar terus jadi hilang. Kita boleh. Sebab dia ada tally. Allah Ta'ala bagi pada kita yang kita faham. Cuma masalah nak faham ke tidak. Saya berkata selama ni macam kita pernah sebut dia tu kan, selama ni ahli sains dia kaji. Last kali diorang keluar kan dah tahun 2017, bulan 9 2017, diorang keluarkan statement. Tuan Haji boleh tengok cari statement dia berbunyi, the universe should not really exist. Alam semesta tak patut wujud. Sebab kan diorang buat lagakan partikel dekat super collider, laga puluhan tahun, lebih 50 tahun diorang buat kerja tu, nak tengok macam mana alam semesta jadi. Tapi benda ni gila tau. Dia lagakan tu, kalau jadi habis bumi rosak. Tapi diorang buat kan, lepas 50 tahun diorang kata dunia tak boleh jadi, tak boleh jadi sendiri kan, tak patut wujud. Sebab dia lagakan semua hancur. Lepas tu dunia ni dengan the first particle tu jadi benda, jadi nyawa, jadi sistem hidup, jadi benda-benda yang menakjubkan ke alam ni. Mana mungkin jadi sendiri? Ini fitrah yang kita Allah jadikan dalam diri kita. Kita nampak. Lepas tu Allah kata tengok. Kamu tengok tak ini? Kamu tengok tak ini? Kamu tengok tak ini? Sebab Allah bagi suruh kita tengok. Sebab kita akan faham. Kita akan faham ini tak boleh jadi daripada ini, tak boleh jadi daripada ini, dan kita akan tahu siapa Tuhan kita. Kita deny yang lain. Betul sebab tu dia mula dengan apa? La ilaha dulu. Tiada ilah, tiada sembahan. Sebab tak ada siapa boleh buat. Kita nafikan habis. Lepas tu hanya Allah saja yang boleh buat. Apa betul. Jadi itu realiti yang kalau kita faham masalah adalah bukan macam 1 bilion itu. Saya kata bukan nak ejek, tapi realiti. Dia tanya saya kata takkan Tuhan buat lawak. God making jokes, dia kata. 1 billion people dekat India, dia kata. Lahir-lahir nampak berhala. Lepas tu kita kata masuk Islam. How can? Jika yang tu. Terus bagi dia cerita kakak tadi. Kakak ni faham takkan dekat India 1 billion seorang tak faham. 1 billion seorang tak faham. Tak faham. Macam nak fikir je terus tak faham. Mana ada? Ya, betul. Dia deny. Okay?
Kau duduk jauh, kau cakap suara perlahan. Bagi kau tu. Kuat sikit suara. Dia tak mengaku dia keluar Islam. Dia tak mengaku, dia mengaku keluar Islam. Ya, maksudnya dia mengaku di Islam. So kita kata di Islam kan? Dia zindik lah. Tu kata zindik tadi. Saya dengan yang kaedah siapa yang tak mengkafir orang kafir maka dia kafir. Sebab bila Orang kafir tu dia kena mengaku. Sebab sekarang ni kalau dia kata orang tersebut tak mengaku dia kafir, macam mana dia kafir je mana? kalau macam contoh macam Syawahan ni baru ni. Macam mana? Syawahan. Syahrukh sembah berhala terus. Itu fizikal. Lepas tu dia dalam zaman dia punya dia pergi Mekah. So dia kata dia Islam. Tak, macam ni. Dia ada beza. Dia kalau dia kata dia bertaubat daripada benda dosa, dia tajuk lain. Dia pergi Mekah pula ke? Bila? Baru-baru ni Pergi Mekah. Lepas sembah berhala, dia pergi Mekah. dia pergi Mekah. Dia pergi Mekah pun sembah berhala. Jahanam lah. Kata nanti dia pergi Mekah balik. Tak ada. Dia beza. Benda tadi macam ni. Words. Kata-kata yang boleh faham dengan A atau B. Dengan tindakan lain. Tindakan lain. Sebab sembahan yang tahu merayu, wahai tuan, minta pada berhala. Itu dah nampak jelas. Tapi realiti daripada sudut asal, pada tujuan dia, orang tu tak mengaku dia keluar Islam, memang dia zindik lah. Itu yang ulama kata zindik. The word is zindik. Kita sendiri nak keluarkan dia tak boleh. Tak ada kuasa. Kita kena panggil dia sembang depan sebagainya. Dia kata ya saya tak keluar Islam. Dan tak apalah. Macam pengikut Kahar Kadzab. Dia kata dan saya bersaksi. Dia kata Abdul Kahar Ahmad adalah utusan Tuhan. Kafir lah. Menafikan Muhammad, mengiyakan Kahar. Kafir. Dia benar ada beza. Masalah tadi macam orang buat benda kufur yang double meaning. Faham tak? Dia kata takkanlah bodoh sangat tak percaya ni. Takkanlah bodoh. Pasal dia kata saya menafikan kisah ni. Saya tak setuju kisah ni betul. Saya tak setuju kisah ni betul. Kita tengok benda tu dia tak setuju tu apa? Kita katakan setuju kisah tu sebelum daripada dia bukan dalam masalah tajuk kewajipan Islam. Kewajipan Islam. Kisah-kisah yang datang. Contoh kata ketika sebelum Nabi dapat wahyu. Apa tentang Nabi. Benda tersebut grey area. Maksud dia kisah apa benda batu dah bagi salam kat Nabi, dia tak percaya. Benda tak ni lagi. Tapi kalau dia kata tak setuju apa Islam, dia tak setuju solat, kafir. Walaupun solat tadi establish dia punya cara ataupun bentuk dia dengan hadis. Tapi dia tak keluar Islam. Lepas tu dia kena tanya soalan, maksud yang geng apa? Siapa budak bin Azhar? Yang tu, yang budak bongok tu. Okey. Ibnu Azhar bin Azhar. Dia kata dengan saya, dia kata apa? Saya tak percaya, saya belum percaya dengan hadis. Jadi saya keluar agama ke tidak? Dia kata. Saya kata apa yang awak tak percaya? Dia kata soalan balik, apa tak percaya? Awak tak percaya apa? Kalau dia kata tak percaya solat, dan keluar Islam. Jadi ada benda establish dengan hadis, tapi dah jadi ijma'. Tak boleh kita langgar. Ada benda yang establish dengan hadis, tapi benda tersebut masih lagi ada 2-3 hadis yang berbeza. Tajuk lain. Dia kata saya geni sikit lah hadis ni. Macam kes hadis berkenaan dengan Aisyah kahwin umur berapa. Dia macam tak setuju. Tak ada hal lagi. Tapi kalau dia kata tentang solat, tak boleh. Tentang puasa, tak boleh. Dia pasal basic dia adalah, saya tanya balik, apa yang awak tak percaya? Apa benda awak tak percaya? Awak masih belum percaya, awak cakap apa? Jadi kita tahu. Tuan Syahrukh Khan, dia memang dari dulu lagi dia rasakan bahawa Tuhan tak suruh dia buat kerja macam ni. Dia anggap diri dia boleh sembah apa saja. Orang kita pun gatal juga tengok video filem dia. Dia berlakon-lakon perempuan-perempuan, Syahrukh Khan kan kafir dia kot. Dia punya segi perbuatan dia kufur. Awak sokong buat apa? Boykot lah. Kalau tu beria. Ada tu benda ada boykot. Dah sekali. IKEA Sweden kan. Yang beli IKEA, jangan sekian. Syahrukh Khan boykot lah. Isytiharkanlah semestinya je. Tak ada pula daripada parti politik ke sekian ke, kita boykot movie Syahrukh Khan. Jangan tengok. Memang tak elok pun tengok. Memang tak elok pun tengok dia buka perut. Mana halal akak tengok? Buka perut. Aduh, mana halal? Daripada pertama tak halal pun. Lepas tu pergi boykot, pergi tahu wayang tengok lagi buat apa?
Jadi masalah tadi tu kalimah zindik itu timbul sebab kita tak tahu lagi kondisi dia sebagainya atau besar macam mana. Pasal bukan kita membolehkan tak kafirkan yang kafir tadi. Masalah tadi dia sendiri macam mana hadis Nabi sebut kan, dia syahadah Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dirikan solat, tunaikan zakat. Dia buat ini, Nabi kata dia pertahankan diri aku, harta dia dan juga nyawa dia, dan hisab dia terpulang kepada Allah Taala. Kita nak buat mana ni? Ustaz, tapi yang Syahrukhan tu bukan ke dia dah mengaku murtad masa mak dia mati? Tak tahu. Lepas tu dia mengaku dia Muslim balik. Lepas tu dia bawa patung Hindu. Dia memang gila. Tapi orang kita lah, siapa suka, ini dia masih Hindu, kahwin dia bukan Islam, dia tak masuk Islam pun, bini dia tak masuk Islam pun. Ini pada akak-akak lah biasa. Orang lelaki tak minat Syahrukhan ke seorang dia tahu. Baik, wallahu a'lam. Kita berhenti sini, InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin. Ha? Oh, kita soalan? Mana? Oh, jatuh. Sekejap. Kejap. Apa pandangan Ustaz tentang Global Ikhwan? Sesat. Global Ikhwan aka penganut ajaran Asy'ari Muhammad Arkam sesat. Dia macam makan ni lah. Kalau orang dia kata, bayangkan Abdullah bin Ubay buat kedai. Abang beli macam mana hukum dia? Abdullah bin Ubay munafik tu, kalau dia buat kedai, macam tu lah lebih kurang. Pasal realiti dia tak lah, banyak kedai mamak sedap, bawah ni pun rucan yang sedap, tak payah kita tinggalkan lah. Pasal bukan kita beli barang dia, kita support dia. Ustaz, boleh tak kita relate seorang Allah ada restoran mamak dan selalu menimbulkan konspirasi dan Mamak konspirasi. Jangan juga. Kalau kita bantu dia bagi beli barang dia jadi kaya, lagi jahat. Dah. Ya. Apa dengan Ustaz tentang kaedah buy now pay later seperti Atome? Okey, Atome ataupun buy now pay later ni, dia perkhidmatan dengan kalau kita beli macam hantar beli kereta sebagainya kan, kita beli dengan secara ansuran. Orang ada yang kaya beli dengan cash, yang tak ada beli secara ansuran. Bila beli secara ansuran ni, dia nak kata benda tu haram mutlak tak boleh. Kalau kereta atau benda sekian-sekian tak timbul, sebab tajuk dia para ulama dah ittifaq berkenaan dengan beli barang cash harga lain, beli secara ansuran harga lain. Pasal perkhidmatan, permudahan bagi kita, dia tidak dikira sebagai riba. Tak, tapi lewat bayar kena denda, itu riba. Penalti tu riba. Penalti tu riba. Hatta bank Islam buat pun riba. Bank Islam kan, kalau buat penyaman dengan dia pun ada penalti tadi. Lambat bayar ada riba, ada penalti. Itu riba. Adapun yang asal, contoh macam saya katakan, abang beli dengan saya barang, kalau cash saya bagi 10,000. Abang beli ansuran, saya bagi abang 12,000. Mana saya ambil untung 12,000. Pasal saya drag tempoh tadi bagi abang untuk beli, bayar pelan-pelan, tapi nilai dia 12,000. Saya ambil untung 2,000. Tidak menjadi masalah. Tidak masalah. Dia bukan, kalau tengah-tengah bayar kita tambah lagi nilai, itu yang kata riba tadi. Adapun yang kita ittifaq, ini harga beli ansuran, ini harga beli cash, tak ada pun. Itu bukan yang dimaksudkan dengan dua pembelian dalam satu pembelian, dua jualan dalam satu jualan. Itu bukan maksud dia. Benda yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan pemudahan bagi pembelian, tidak termasuk pun dalam masalah riba. Dia bukan riba. Management fee boleh dikatakan sebagai tambahan ke atas harga asal lah. Saya dengar dia orang kata dia bagi zero interest, tapi lepas tu dia ada management fee, pengurusan yuran ni yuran tu. Dia cara tambahan nak menangkan juga lah, nak masuk juga dia punya masuk tu. Sebenarnya cara tersebut tak patut. Kalau dia kata, kita kata okey, dah sini dia beza dia beli dulu jual kat kita. Memang dia boleh letak apa saja. Okey, dia beli dulu dengan syarikat, dia bayar cash, dan kita jual ansuran. Lain lah. Memang boleh. Tak masalah kat situ. Tapi kalau dia kata dia financer, tu masalah. Tahu beza financer? Dia bukan owner pertama. Ini yang problem kita. Bukan. Dia sedia ambil,
Dia beli, dia jual kat kita. Walaupun realiti dia memang macam tu. Bila kita kata macam Atomic ataupun Shopee ke Aeon Aeon Credit ke, dia akan beli dulu pada orang sebut, baru jual kat kita. Cuma dalam nama barang, nama dia tak ada. Dekat situ yang para ulama kata benda tu adalah satu cara lari tajuk lah sebenarnya. Pasal masalah dia tak jadi owner pertama. Adakah benda tu dia jadi macam lari daripada hari Sabtu Ahad? Lebih kurang sebenarnya. Tapi kita masalah tu kedua pula, kita ada apa? Peraturan bank negara. Bank negara peraturan, bank-bank komersial ataupun perkhidmatan-perkhidmatan macam ni, diorang tak boleh miliki barang. Dia tak boleh miliki barang. Macam rumah, dia tak boleh miliki rumah. Kereta tak boleh miliki kereta. So tak boleh nama dia duduk nombor satu. Tapi dekat bawah tu dia tulis hak tuntutan. Dia terpaksa buat macam tu. Sebab benda ni ada timbul tajuk waktu dekat kalau pergi dekat Sungai Petani, keluar dekat tol Sungai Petani tu, pergi arah Tanjung Dawai. Nanti sebelah kiri jalan tu dipanggil Tanah Ceti. Tanah Ceti ni satu masa dulu ceti-ceti yang datang ke Malaysia, diorang bagi pinjam duit dekat orang kampung. Orang kampung cagar tanah. Lepas tu tak boleh bayar, tanah dapat kat ceti lah. Problem dia adalah ceti mati, tanah tak ditebus, ceti mati, keluarga ceti pun kita tahu kat mana. So sekarang ni tanah tu jalan tu, Pak Mentua saya kata tak boleh, kerajaan tak boleh ambil. Ambil tak boleh, rampas tak boleh. Kalau nak rampas kena ada orang. Nak ceti pun tak ada, anak ceti pun tak ada. So macam mana? Dia bila benda ni berlaku, di sini yang dibahaskan berkenaan dengan kenapa tak diberikan bank-bank ni memiliki hartanah. Kalau dia boleh memiliki hartanah, dia boleh memiliki barang-barang tadi, dan masalah akan timbul. Kalau dia kata dia mati dan sebagainya, jadi macam ceti tadi macam mana? Apa nak ambil macam mana? Harta tadi habis Malaysia. Bahkan tergadai. Hong Kong Shanghai Bank, Citibank Amerika, dia bagi sekian, lepas tu jadi milik dia. Sebab tu dia orang boleh lelong je, dia tak boleh milik. Nampak peraturan kan? Bank boleh lelong, tapi tak boleh jual. Dia tak boleh jual. Sebab dia tak boleh jual, sebab dia tak miliki. Jadi benda ni ada give and take, masalah keselamatan negara lah. Lepas tu kita kata nak kata benda tu automatic total halal, saya pun tak berani. Tapi nak kata total haram pun tak boleh cakap juga. Apa? Terus? Tapi kalau macam penyanyi awal tu dia kata kalau macam lambat dia bakatkan dengan penalti. Itu yang kita sebut tadi, penalti. Itulah penalti. Itu riba. So maksud kita penalti tak sah ke? Tak. Perjanjian tu sah. Problem sekarang itu yang penalti tu riba. Penalti tu yang riba. Lewat bayar bertambah. Hutang tu bertambah. Lewat bayar bertambah. Lewat bayar bertambah. Itu riba. Faham? Dia panggil riba nasiah. Lambat bayar, tambah nilai. Lambat bayar, tambah nilai. Boleh apa? Itu yang saya kata tadi. Nak kata total halal, saya tak nak kata total haram pun saya tak berani cakap. So balik pada asal benda tersebut pasal realiti dia, pasal peraturan bank negara tadi. Kalau dia kata benda tersebut tak ada dalam peraturan tadi, memang lama dah semua jadi settle. Sekarang ni bank Islam pun guna sistem yang sama. Peraturan dia sama. Dia jadi financer, bukan jadi owner. Itu tajuk asal. Kalau owner, macam saya kata, saya beli ni RM5, saya jual awak RM15,000. Sekali saya lah, awak nak beli RM15,000. Boleh je, pasal ini barang saya. Tapi sekarang ni bila tadi, dia tak ada dalam geran tu, dia tak ada. Itu sebab kenapa jadi masalah. Tapi benda tadi macam saya kata, saya beritahu juga alasan kenapa bank negara tak bagi pemilikan pada bank-bank ni, ada sebab. Jangan nanti timbul lagi tanah ceti tadi. Yang ceti mati, kerajaan Malaysia pun tak boleh ambil tanah tadi. Kerajaan Malaysia tak boleh ambil. Sebab tanah tadi milik ceti, dia dah ambil secara ni kan, secara pinjaman tadi, gadaian dapat. Sekarang ceti mati, wakil ceti pun tak ada, nak ambil macam mana? Ikut undang-undang tak boleh. Nak rampas automatik tak boleh. Kita tahu tanah tu ada milik orang. Jumpa dengan pakcik kampung tak boleh bagi kita.
Saya dah gadai dekat Shetty tadi. Betul Shetty tak ada. Saya dah ambil kat siapa? Tak boleh. Tanah tu gitu tapi ya. Ulang balik tanah Shetty dipanggil. Kat Kedah banyak kes ni. Kedah, Pulau Pinang sebagainya. Jadi benda tersebut yang macam peraturan yang kata bank tak boleh jadi pemilik pertama sebagainya kan. Tak boleh memiliki hartanah, aset. Sebab tu dia boleh jadi financer tapi tak jadi owner. Kalau jadi owner, dan kes tadi boleh berulang. Bahkan kita punya kat tu, Malaysia ni boleh tergadai pada Hong Kong, boleh tergadai pada mana-mana bank lah, bank luar negara. Kalau kata Citibank, katakan perumahan Eco Grande tu kan, semua Citibank kata okey pinjaman dengan dia, katakan semua tak boleh bayar, habis lah. Itu masalah sebenar. Bank punya, kalau bank Malaysia kita faham lagi, bank US jadi macam kes dulu Sam Darby sebagainya, ladang tu milik orang luar. Benda ni banyak dia punya sudut, kena faham kan. Dia bukan automatik. Kadang orang kita macam tak boleh sekian-sekian, belilah cash. Dia sebut cakap itu, dia lupa sebenarnya masalah orang punya kehidupan. Dia kata kalau tu duduk je lah, tu salah beli rumah, tu salah beli kereta, tu salah beli sekian. Ikutlah macam zaman Nabi. Dia cakap macam tu. Ni realiti, saya perhatikan banyak orang cakap macam tu. Dia pasal kadang-kadang yang ustaz cakap macam ni, dia orang tanggung, boleh cakap lah. Ada orang kaya tanggung dia, belikan. Ustaz nak apa? Ambil kereta. Ustaz nak apa? Boleh cakap. Rumah dia tinggal pun ada orang beli kan, boleh lah. Tapi kalau kata benda yang selain dia tu, tak boleh lah, masalah lah. Orang yang tak ada tu, dia tak boleh cakap macam tu. Pasal benda tadi, masalah realiti dia, benda tu dalam negara kita, pemilikan hartanah bagi, contohnya kan, bagi rakyat Malaysia Muslim penting. Maka dia kata dia tak miliki oleh Muslim, dimiliki oleh kafir. Benda tu akan saya itu masalah dia. Okey, nak beli rumah, dah kahwin belum? Tak kahwin. Okay, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal senyum.